A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton setia perbincangan Rakyat Demi Melayu. Baik, pada malam ini antara topik yang ingin kita perbincangkan, kita angkat adalah berkenaan dengan tarekat. Adakah tarekat ini menjadi rahsia pemimpin yang kuat pada suatu ketika dahulu? Kerana dalam filem-filem Mak Kilau seperti yang kita mungkin baru tonton, elemen ini ada diangkat di dalam filem itu, tetapi dari segi dunia hari ini, generasi hari ini, keadaan semasa hari ini kita melihat perkara ini seperti sudah terhapus, sudah tersembunyi, sudah semakin pudar dan sebagainya. Jadi untuk bercakap tentang topik tarikat, adakah ia merupakan rahsia pemimpin yang kuat, kita akan bersama dengan 3 orang panel, dan antara panel yang akan bersama kita adalah Profesor Madya Dr. Abdul Manam Muhammad yang merupakan pensyarah pengajian umum dan pendidikan lanjutan UNIZA. Kita juga bersama dengan Dr. Abdul Jalil yang merupakan pensyarah ekonomi dan Muhammad Yusim, dan kita juga bersama dengan Tuan Guru Ahmad Rozani Abdul Rahman Al-Hajari yang merupakan mudir Pondok Akademi Darul Turat Al-Hajari. Dan dengan itu perbincangan Rakyat Demi Melayu mengucapkan Assalamualaikum dan selamat datang kepada para panel sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk topik yang pertama ini kita juga alu-alukan kepada para penonton jika ada sebarang soalan, sebarang komentar, sebarang perkara-perkara yang mungkin mengganggu fikiran selama ini ada banyak nak tanya tapi tak sampai-sampai, kita ajukan untuk tuan-tuan dan puan-puan lontarkan pada bahagian komen. Boleh beri komen, insya-Allah kita akan bacakan. Dan untuk soalan pertama ini, pusingan pertama, kita nak mulakan dulu dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahman, di mana mungkin Prof boleh terangkanlah kepada masyarakat umum tentang apa itu tarikat. Sebab saya pasti perkataan itu cukup asing kepada generasi hari ini, terutamanya golongan muda. Dan bagaimana ia dipraktikkan daripada sudut sejarah sehingga hari ini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berkait dengan persoalan tarekat ini, kalau zaman sekarang ini memang perkataan tarekat itu dianggap asing sikit lah. Walau bagaimanapun, tarekat ini sebenarnya merupakan salah satu daripada perkara yang sudah biasa dibicarakan, yang sudah dijelaskan dengan begitu banyak sekali oleh alim-alim ulama kita dulu. Cuma zaman sekarang ini ilmu ini agak semakin dikesampingkan lah, agak dijauhi, dan banyak faktor yang menjadikan keadaan ilmu tarekat seperti ini. Baik, kalau kita nak lihat dari segi tarekat itu sendiri, perkataan tarekat itu sendiri secara mudahnya bermakna jalan ataupun laluan atau manhaj, metodologi atau metode atau sebagainya lah, yang mempunyai pengertian yang serupa. Itu dari segi bahasa secara mudah lah. Dan saya tak nak tengok dari sudut perbahasan dari aspek penggunaan perkataan jamak Quran dan sebagainya. Saya nak terus kepada peristilahan tarekat itu kerana memandangkan waktu yang agak ringkas ini. Jadi saya nak nyatakan bahawa tarekat ini secara mudah, kalau kita nak lihat dari sudut peristilahannya, kita boleh lihat dari 2 aspek. Satunya dari aspek zahir dan yang satu lagi dari aspek batin. Aspek zahir ni tentang tarekat ni iaitu aspek pengamalannya. Yakni pengamalan hukum-hukum agama, adab-adab, amalan-amalan khusus dan sebagainya yang diamalkan secara yang terpandu, secara terfokus, secara ada sistem dia tu, ada pedoman dia, ada pembimbing dia, ada kaedah pengamalannya dan sebagainya. Maka itu adalah sebahagian daripada tarekat dari sudut zahirnya. Jadi kalau kita boleh simpulkan bahawa tarekat dari aspek zahirnya itu merupakan himpunan amalan-amalan, adab-adab, zikir-zikir dan sebagainya yang dipraktiskan oleh seseorang secara terarah, terpandu, terbimbing. Di mana ada pembimbing yang membimbing pengamalan itu. Aspek yang kedua tentang tarekat ini ialah aspek batinnya, iaitu aspek perubahan jiwa manusia yang boleh dilihat dari pelbagai aspek pula, iaitu kalau kita nak lihat dari aspek imannya itu, peningkatan tahap keimanannya itu daripada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin dan istilah-istilah lain lagi lah. Demikian juga kalau kita nak lihat dari aspek-aspek yang lain yang juga merujuk kepada perubahan jiwa manusia ni, seperti aspek
kesucian jiwa manusia ni yang sehingga kita temui istilah-istilah nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan aspek-aspek perubahan jiwa manusia dari aspek perubahan dalaman manusia ni, aspek jiwa dia, bagaimana dia meningkat tahap kesuciannya. Demikian juga kalau kita lihat dari aspek-aspek yang lain seperti aspek amalan zikirnya itu, maka timbulnya zikir lisan, kemudian zikir qalbi, zikir ruh, zikir sir. Semua itu merupakan tahap peningkatan kejiwaan manusia, berlakunya peningkatan itu. Dan ini adalah tarekat dari aspek batinnya. Demikian juga kita boleh lihat dari aspek-aspek sebagai contoh aspek peribadatannya. Ada maqam yang disebut sebagai ibadah, kemudian ubudiyah, kemudian ubudah. Itu merupakan tahap perubahan-perubahan dalaman manusia dalam hal pengabdian diri manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kumpulkan dua perkara ni, maka tarekat itu ada aspek zahir dia, ada aspek batinnya. Dua-dua ini merupakan perubahan, peningkatan dalam usaha manusia menyucikan jiwanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencapai redha-Nya. Itu yang perlu kita fahami tentang pengertian tarekatnya. Atau kalau kita nak simpulkan dia, tarekat ini adalah merupakan penghayatan terhadap agama itu. Yang mana penghayatan itu ada peningkatannya. Ada tahap-tahap yang lebih baik yang dicapai dalam usaha meningkatkan peningkatan itu. Sama ada peningkatan dari aspek zahirnya maupun peningkatan dari aspek batinnya. Baik, dan kalau kita lihat dari aspek teori, apakah tarekat ini ada sandaran dia di dalam Al-Quran dan hadis? Saya nak lihat dari beberapa aspek saja tentang perkara ini secara teorinya. Ternyata bahawa banyak elemen-elemen yang ada dalam tarekat itu. Maka antaranya elemen tazkiyah. Tazkiyah ini iaitu proses penyucian jiwa manusia. Jadi kalau kita perhatikan kepada Al-Quran, ternyata bahawa elemen tazkiyah ini dikaitkan dengan kejayaan, keberhasilan. Ini kita lihat di dalam ayat Al-Quran seperti Allah berfirman, yaitu qad aflaha man zakkaha. Beruntung, berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi mana-mana tarekat pun salah satu elemen pentingnya adalah penyucian diri manusia, zahir dan batin. Jadi usaha ini kalau dilihat pada Al-Quran ternyata ada kaitannya dengan kejayaan, ada kaitannya keberhasilan, keberuntungan dan sebagainya. Kemudian elemen lain yang kita temui dalam tarekat ini sebagai contoh elemen mujahadah, iaitu melakukan sesuatu dengan kesungguhan, dipraktiskan ibadah-ibadah itu secara bersungguh-sungguh, secara kemahuan yang tinggi, hemah, semangat yang tinggi. Itu antara elemen yang ada pada dalam tarekat ini yang disebut sebagai mujahadah. Yang mana kalau kita perhatikan kepada Al-Quran, ternyata ayat ini dikaitkan sebagai sumber hidayah yang diperoleh oleh manusia. Iaitu seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh pada menempuh jalan kami ini, kami akan hidayatkan. Kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan yang boleh membawa kepada mengenal kami, mendekati kami, mencapai redha kami dan sebagainya. Jadi elemen mujahadah ini salah satu elemen penting dalam tarekat. Dan dia ternyata berdasarkan kepada petunjuk dan pedoman Al-Quran, dia adalah kunci kepada penerimaan hidayat yang dengannya manusia ini memperolehi hidayah khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi penggerak kepada dirinya itu untuk lebih memahami, mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Aspek lain yang kita boleh lihat pada tarekat ini adalah aspek penyucian qalbunya. Kerana perkara yang diberikan perhatian dalam tarekat ini adalah proses penyucian qalbu. Apa pentingnya perkara ini, iaitu proses penyucian qalbu ini? Ternyata bahawa kalau kita lihat pada hadis Nabi, bahawa kesucian qalbu manusia itu dia akan mengakibatkan banyak perkara tentang diri manusia ini. Dia akan menggerakkan manusia ke arah kebaikan secara menyeluruhnya. Itulah yang dapat kita faham di sebalik pedoman hadis Nabi SAW berkaitan dengan qalbu ini. Nabi bersabda, "Inna fi jasad ibni Adam mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahawa dalam diri manusia ni ada segumpal darah. Sekiranya baik bahagian itu, maka baiklah seluruh aspek kehidupan manusia yang lain. Sekiranya rosak,
ataupun musnah, sakit dan sebagainya, aspek itu, maka dia mengakibatkan kemusnahan, kerosakan aspek-aspek kehidupan manusia yang lain. Jadi salah satu di antara fokus dalam ilmu tarekat ini adalah fokus menghidupkan hati manusia ini, menyucikan dia dan membersihkan dia. Baik, kemudian aspek lain yang saya nak lihat tentang tarekat ini adalah aspek pengamalan dia. Antara fokus dalam tarekat ini adalah pengamalan zikrullah. Mana-mana tarekat pun pasti zikir ini menjadi salah satu daripada amalan-amalan yang diberikan keutamaan. Apa perlunya perkara ini dan apa pedoman Al-Quran dan hadis tentang perkara ini? Salah satunya kita dapat lihat dalam pedoman Al-Quran bahawa zikir ini adalah merupakan kekunci hubungan manusia itu dengan penciptanya. Yang dapat kita lihat antaranya dalam firman Allah, "Fazkuruni azkurkum." Hendaklah kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Di dalam hadis juga dinyatakan, "Idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi." Apabila seseorang itu ingat kepadaku dalam dirinya, aku juga ingat kepadanya. Jadi zikir ini adalah kunci penghubung antara manusia dengan penciptanya. Dan kalau kita lihat pada ayat yang lain pula, zikir ini ada kaitannya dengan kebijaksanaan. Di dalam Al-Quran kita akan temui segolongan manusia yang dinyatakan keistimewaannya yang disebut sebagai ulul albab. Maka antara cirinya adalah ada kaitan dengan zikir. Yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, "Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Iaitu ulul albab ini, orang yang memiliki pandangan mata hati ini atau kebijaksanaan ini, iaitu orang yang ingat kepada Allah dan kadang berdiri, duduk dan berbaring. Hatinya terus menerus ingat kepada Allah, tidak putus-putus ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ciri-ciri kepada ulul albab. Dan banyak lagi lah yang kalau kita perhatikan bahawa elemen zikir ini yang merupakan salah satu di antara elemen-elemen penting dalam tarekat, ternyata mempunyai pedoman-pedoman yang khusus di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yang saya nak sebut di sini ialah tentang antara elemen penting dalam tarekat ini adalah takwa Allah. Bagaimana takwa ini dan dan bagaimana pedoman-pedoman Al-Qurannya. Kita temui ternyata banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan tentang rahsia takwa ini. Antaranya ittaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah Ta'ala akan mengajarkan kamu. Jadi ayat ini memberi pedoman kepada kita bahawa takwa Allah ini yang merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan tarekat itu, dalam perjalanan tarekat itu, ternyata dialah kekunci kepada keilmuan, kefahaman, pengetahuan dan sebagainya. Demikian juga kalau kita lihat pada ayat yang lain lagi yang berkaitan dengan takwa ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang benar-benar mencapai hakikat takwa itu, maka Allah Taala memberikan jalan keluar, pelepasan daripada permasalahan, daripada kesusahan, bencana dan sebagainya itu. Jadi banyak sekali kita temui dalam Al-Quran tentang rahsia-rahsia takwa ini, dan Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah mengulas secara agak panjang lebar sekali tentang takwa ini dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi apa yang saya nak tekankan bahawa takwa ini salah satu di antara elemen-elemen penting yang ditekankan dalam tarekat. Dan ternyata bahawa elemen ini mempunyai banyak rahsia sekali. Maka demikianlah kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dapat saya simpulkan bahawa tarekat ini sebenarnya adalah merupakan penghayatan agama itu sendiri. Agama itu dihayati secara yang lebih murni, secara yang lebih sihat, secara yang lebih kukuh, secara yang lebih yakin. Kalau kita nak rujuk kepada Al-Quran, bahawa tarekat ini yang dari aspek penghayatan agamanya, kita boleh rujuk kepada firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, wahai Muhammad, aku menyuruh manusia ini ala basirah. Yang berasaskan kepada keyakinan yang bulat, keyakinan yang betul-betul jitu dan sebagainya. Maksudnya tarekat ini membawa manusia kepada kalau dia mengajak manusia orang lain kepada kebaikan, ternyata bahawa kebaikan itu sudah dimilikinya. Kalau dia ini mengajarkan manusia satu perkara, ternyata dia mendahuluinya. Kenapa ala basirah? Mengajak manusia, menyuruh manusia mengamalkan sesuatu berdasarkan keyakinan. Dia bukan jenis dia ajak orang, dia tinggal. Ataupun dia promosikan orang, dia bawa orang, dia sendiri jauh entah ke mana perkara itu. Bukan seperti itu. Jadi tarekat ini secara mudahnya penghayatan agama itu sendiri. Yang kesimpulan mudah yang saya nak akhiri penjelasan saya tentang tarekat pada malam ini, kalau kita nak lihat kepada hadis Nabi SAW,
bahawa tarekat itu sebenarnya itulah intipati ihsan yang dijelaskan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah. Bagaimana rupa ibadahmu? Ka'annaka tara. Seolahnya kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya tidak demikian, engkau yakini dengan keyakinan yang bulat, dengan perasaanmu bahawa engkau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya tarekat. Menghayati agama secara yang lebih murni, secara yang lebih berkesan, secara yang lebih kukuh, secara yang lebih yakin. Sekadar itulah yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Prof atas penerangan tentang apa itu tarekat, di mana kita dapat input bahawa kita mungkin amalkan rukun Islam, solat, haji dan sebagainya, tapi nak mencapai penghayatan kuat tu mesti ada elemen ini. Seperti mana diucapkan, intipati untuk rukun ihsan, inilah dia. Dan antara komen daripada Nasrul Ismail, takwa adalah asas kepada sistem beragama, dan Faizal Said katanya menghayati agama itu sendiri. Baik, jadi untuk soalan kepada Dr. Abdullah Jalil, mungkin boleh kongsikan kebanyakan siapakah mungkin pemimpin-pemimpin terdahulu dalam Islam di alam Melayu sendiri atau pemimpin dunia yang mengamalkan tarikat, yang mana mungkin orang tak tahu tapi rupanya dia ni antara pengamal tarikat dan diamalkan untuk mencapai kejayaan dan ketenangan. Apa komen doktor tentang topik ini, silakan. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis Luqman Hakim dan juga para panel ulama yang saya hormati, dan saya sangat berasa kerdil lah sebenarnya untuk bercakap di hadapan para masyayikh pada malam ini. Tetapi oleh kerana saya suka untuk bekerjasama dalam berkongsi manfaat dan muzakarah dengan masyarakat, maka saya minta izinlah daripada para masyayikh kita, Profesor Dr. Abdul Manam, Tuan Guru Haji Rozaini, dan para ulama-ulama, guru-guru kita di luar sana, insya-Allah. Baik. Ya, baik, sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan ataupun kepimpinan para ulama Islam ini dengan tariqah tasawuf ni bukanlah satu perkara yang asing, bukan satu perkara yang baru. Bahkan seperti nama-nama yang kita disebut tadi, contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah satu orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik pemimpin. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la tuhtahannal Konstantiniyah, akan dibuka kota Konstantin yang menjadi salah satu kota di mana akidah Trinity Kristian disebarkan melalui Raja Konstantin. Kalau saya belajar dulu, Raja Konstantin ni apabila dia menghimpunkan pendeta-pendeta ataupun rahib-rahib Kristian, maka dia tanya soalan, adakah Nabi Isa ni anak Tuhan ataupun tidak. Kemudian 2/3 kata tidak, 1/3 kata ya. Lalu dia memberi tongkat dan cincin dia kepada golongan rahib yang mengatakan Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan. Maka daripada situ juga akidah Trinity Tauhid ini semakin tersebar. Dan sebelum itu sebenarnya satu orang namanya Bolos ataupun namanya Paul ataupun namanya Shaul adalah orang yang pertama sekali yang mendakwa kononnya mendapat apa kita panggil mimpi atau pertemuan ilham lah kononnya, bahawa Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan, dan panjanglah kisah dia. Jadi Rasulullah SAW menyebut Sultan Muhammad Al-Fatih ni sebagai sebaik-baik pemimpin, dan tenteranya juga sebagai sebaik-baik tentera. Jadi kalau kita tengok, ulama bagi tahu kepada kita pembuka kepada kota Konstantin ni ada dua. Satu dia panggil Fatih yang zahir, satu pembuka yang zahir iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian dia ada pembuka yang batin iaitu Syekh Aq Syamsuddin, guru tasawuf sufi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah kisah yang panjang, di mana sebenarnya guru beliau inilah juga salah satu faktor paling penting yang memberi semangat beliau untuk terus berusaha membuka Konstantinia. Walaupun ada beberapa cubaan yang pertama tu gagal, tapi orang lain dah mula kritik dan sebagainya, tapi guru beliau tetap bagi galakkan kepada beliau untuk
untuk terus berusaha membuka Konstantin. Dan ketika Konstantin dibuka, pada waktu itu Sultan Muhammad Al-Fatih rasa gembira dan nak bagi tahu kepada guru dia, kepada guru dia Syekh Syamsuddin. Maka dia pun pergi ke kemah guru dia, tapi guru dia tak benarkan orang masuk waktu tu. Maka dia lah raja, disebut dia koyakkan sikit kemah tu, lalu dia tengok guru dia sedang sujud. Sedang sujud dan mendoakan kemenangan beliau. Jadi beliau kata, aku tak tahulah mana satu yang aku lebih gembira. Adakah kerana kemenangan membuka Konstantin ataupun kerana adanya orang seperti guru aku pada zaman aku. Jadi sebab tu ulama kata kalau kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih ni, beliau sendiri adalah satu orang yang memang duduk di bawah tarbiyah seorang guru Sufi, Syekh Syamsuddin, yang disebut sebagai Naqsyabandi. Bahkan kita panggil pemerintah khilafah Turki Osmaniyah tu boleh kata ramai yang merupakan ahli-ahli Sufi dan juga merupakan orang-orang yang mempunyai tarikat. Bahkan kalau kita baca seperti pejuang mujahid di Libya, Syekh Umar Mukhtar itu tariqah Sanusiyah. Kemudian disebut Mak Kilau, baru ni pagi tadi ada pembentangan daripada Prof Arif. Dia kata sanad Mak Kilau ni bersambung kepada Tok Pulau Manis, dan Tok Pulau Manis ni jelas beliau adalah tariqah Syatoriyah. Ramai. Kalau kita tengok Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang sangat rapat dengan Tokku Paluh, Syed Abdul Rahman Al-Aidarus. Syed Abdul Rahman Al-Aidarus jelas beliau adalah tariqat Naqsyabandi. Dan kita ada Syekhul Islam Wan Sulaiman, Mufti Kedah. Pada zamannya adalah tariqah Naqsyabandi Mujaddidi. Tuan Husin Kedah yang sering mendapat yang kita panggil juga antara orang yang dirujuk oleh Sultan Kedah untuk mendapat pandangan dan sebagainya, itu tariqah Syatoriyah. Jadi terlalu banyaklah contoh-contoh yang kita boleh berikan. Ada Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga masyhur, terkenal kita panggil menghormati ulama-ulama Asy'ariyah, juga menghormati ulama-ulama Sufi. Beliau membuka khanqah Sufi dan sebagainya. Maka walhamdulillah, maka kita tengok disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang membuka, yang menghidupkan, kita panggil mengangkat umat Islam, adalah pemimpin-pemimpin yang lengkap package dia. Yang lengkap package ni maksudnya ialah Al-Mahdiyin Ar-Rashidin. Rasul katakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ada sebahagian riwayat rasyidin saja, tapi ada riwayat menggabungkan Rashid dan juga Mahdi. Rashid ni orang bijak akalnya, dan Mahdi ni orang yang bersih, mendapat petunjuk hatinya. Jadi pemimpin yang hebat ni, pemimpin yang bijak akalnya, juga hatinya itu bersih ataupun mendapat petunjuk. Itu pemimpin yang bijak. Dan ada juga ditanya, adakah di sana ada strategi apa yang kita panggil untuk melemahkan umat Islam daripada kekuatan ini? Betul, memang ada. Jadi saya simpulkan di sini ada tiga faktor paling utama lah. Faktor pertama, saya bukan buat rekaan tuan-tuan yang dimurkai Allah SWT. Saya merujuk kepada tesis master. Tesis master Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Baruhi almarhum. Beliau sendiri menyebut bahawa sebenarnya tarikat-tarikat yang diamalkan di tanah Melayu kita ini mempunyai jalur sanad sampai kepada ulama-ulama Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Jadi suasana di Mekah dan Madinah, khususnya di zaman Khilafah Osmaniyah, itu suasana ulama-ulama yang bertasawuf, ulama-ulama yang bertariqah Sufi dan sebagainya. Contohnya kita ambil Syekh Ahmad Qushashi, yang disebut sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Rahim Singkil, dan yang menjadi amalan kepada masyarakat kita pada hari ini juga adalah ulama tariqah Syatoriyah. Bahkan disebut kenapa Syatoriyah adalah kenapa, sebab ramai ulama Melayu kita ambil kerana itu antara tariqah yang ada di Mekah dan Madinah. Tetapi bermulanya naratif secara buruk terhadap tarikat-tarikat tasawuf ni secara besar-besaran adalah dengan kejatuhan Mekah dan Madinah. Iaitu apabila golongan Wahabi menguasai Mekah dan Madinah. Jadi kalau nak ceritalah kesan dia terhadap apa kita panggil amalan-amalan tasawuf ni, banyaklah.
Jadi pertama kalau kita lihat golongan Sufi, golongan-golongan Wahabi, mereka memang mendakwa bahawa golongan Sufi ni adalah pelaku-pelaku syirik. Mereka mensyirikkan amalan tawassul, mereka mensyirikkan amalan bahkan tawassul tu dikatakan sebagai tawassut, orang yang menjadikan perantara dan sebagainya. Kalau Rabithah tu dipanggil menyembah guru. Kalau suluk tu, khalwat tu dipanggil bertapa, menggunakan istilah-istilah yang sangat jahat terhadap ulama-ulama kita. Bahkan kalau disebut dalam tesis ni juga, kalau di Mekah dulu di Jabal Qubais tu sebenarnya ada rumah khalwat untuk yang biasa digunakan oleh ulama-ulama Sufi, dan ketika Wahabi menguasai Mekah maka rumah tersebut dirobohkan. Kemudian kalau kita baca fatwa-fatwa golongan ini, mereka kata ahli Sufi ni adalah ahli bid'ah, sama ada bid'ah yang menfasikkan ataupun bid'ah yang mengkufurkan. Contohnya saya nukilkan kata-kata tokoh Wahabi, Muhammad Aman Al-Jami. Ini antara tokoh besar Wahabi lah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab dia, dia kata ataupun dalam artikel dia, At-tasawuf min suwaril jahiliyah. Dia kata apa? Wa mas-sufiyatu illa khattun mamdudun mutafarri'un min dini rawafidil khabith. Dia kata para sufi itu tidaklah melainkan satu garis yang merupakan panjangan ataupun furuk daripada agama Syiah Rawafidah yang kotor, yang keji. Jadi kalau kita tengok ada ustaz Wahabi dekat Malaysia ni pernah kata tasawuf ni kotor macam air acak. Bahkan mereka sentiasa membawa naratif tasawuf ataupun amal-amal tariqah ni menjadikan seseorang itu bodoh. Dulu kaum muda kata tarikat ni dia panggil tarik dan ikat. Tarik dan ikat. Jadi macam-macam lah. Dan sekarang ni kalau kita tengok naratif terbaru mereka mengatakan tarikat Sufi ni ataupun ulama-ulama Sufi ni golongan batiniyah dan sebagainya. Begitu banyaklah. Jadi kalau saya boleh simpulkan antara strategi ataupun sebab ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya melalui bertulis, adakah di sana ada strategi untuk melemahkan umat Islam berkenaan dengan tarikat? Ya, memang ada. Bahkan kalau saya baca dalam Dalailul Khairat, penerbit pencetak Dalailul Khairat, dulu di sebelah makam Rasulullah SAW, biasanya lepas asar ada majlis halaqah untuk baca Dalailul Khairat. Kemudian bila Wahabi menguasainya, lalu perkara ini telah dihilangkan dan sebagainya lah. Jadi dengan penguasaan golongan Wahabi dan naratif mereka di Mekah dan Madinah ni, maka kita lihat permusuhan dan pentakfiran dan pensyirikan terhadap amalan-amalan tasawuf ni semakin parah lah. Semakin parah. Baik. Kemudian di sana juga ada orientalis yang membuat dakwaan-dakwaan palsu mengaitkan ahli tasawuf, tarikat tasawuf ni dengan Syiah dan juga amal-amal tasawuf ni dengan agama-agama yang lain. Maka sebahagian orang terpengaruh dengan naratif yang sebegini. Dan yang ketiga, kenapa juga amalan tarikat dan tasawuf ni mula dipandang buruk? Kerana di sana ada ajaran-ajaran sesat yang menggunakan jenama tarikat ataupun yang menggunakan istilah-istilah tarikat, tetapi sebenarnya maknanya dalam bentuk yang salah ataupun membawa ajaran-ajaran yang salah. Jadi apabila digunakan tarikat Naqsyabandiyah, disebutlah ataupun amalan tarikat Hasan Anak Rimau lah apa semua. Jadi macam-macam lah nama-nama ajaran sesat yang disandarkan kepada tarikat, maka sebahagian masyarakat mungkin tidak dapat membezakan di antara tariqah Sufiyah yang benar-benar muktabar dan tariqah ataupun kita panggil ajaran-ajaran palsu yang menggunakan brand tarikah tetapi hakikatnya merupakan ajaran-ajaran sesat, dan ini menyebabkan salah faham yang banyak terhadap tarikat. Jadi saya sebut 3 perkara inilah sebagai faktor utama mengapa golongan tarikat tasawuf muktabar kini dah semakin kurang. Dan saya nak tambah sedikit lagi, kerana pendedahan tentang ajaran tarikat tasawuf muktabar ni di dalam sistem pendidikan formal kita sangat kurang. Saya melihat diri saya sendirilah. Saya daripada sekolah menengah kita asas sekolah agama lagi di Johor dan sebagainya. Kita daripada bawah lagi kita dah belajar kelas agama, bahkan alhamdulillah lah mumtaz. Jadi alhamdulillah. Tapi
tak pernah terdedah dengan tariqah hatta di universiti. Saya belajar syariah di Jordan. Saya belajar di syariah Jordan dan alhamdulillah saya dapat first class lah, dapat mumtaz di Jordan, alhamdulillah. Tapi terus terang saya cakap, saya tidak terdedah kepada perbahasan tarikat di Jordan. Maksudnya di universiti. Di masjid-masjid pun masa tu kita lah muda lagi, tak tahu, banyak tak pergi, duit pun tak ada, masalah duit masa tu. Tapi jadi maknanya kalau satu orang tu tidak belajar dalam sistem talaki, dia hanya cukup dengan pengajian formal, maka kita boleh katakan pendedahan dia terhadap tariqah muktabar sangat kurang. Kerana itu pengalaman saya sendirilah. Jadi tapi kita jangan, sebab tu saya selalu pesan pada student, jangan kamu ingat apa yang tidak ada dalam pengajian universiti dan pengajian sekolah, maka itu bukan ilmu. Tidak. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam sistem formal ni bukanlah mencakupi keseluruhan apa kita panggil pewarisan ilmiah yang ada dalam susu galur keilmuan Islam, khususnya pengajian-pengajian bersanad ni. Pengajian tasawuf tarikhah bersanad, pengajian hadis bersanad, pengajian akidah turas bersanad dan sebagainya, maka memang itu sangat kurang. Jadi sebab tu saya rasa kurang pendedahan. Itu antara sebab juga kenapa masyarakat kita agak kurang. Sebab tu bagi saya amat baguslah kalau dapat dimasukkan apa kita panggil perbahasan ini juga dalam kurikulum kebangsaan ataupun kurikulum pendidikan agama negeri. Jadi para pelajar didedahkan, ulama-ulama Melayu kita ni tarikat-tarikat belaka. Jadi sepatutnya dia muda dah dedahkan. Tapi akhirnya kita terpaksa cari di luar sistem formal ini, maka ini menyebabkan kurangnya kefahaman secara umum. Wallahu ta'ala alam. Afwan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdul Jalil. Jadi mungkin persoalan daripada Faizal Zaid, rata-rata kita di Malaysia, kebanyakan umat Islam tidak bertarikat. Adakah ini sebab kita berdepan dengan begitu banyak gejala sosial? Masalah rasuah dadah, boleh pengembangan tarikat secara meluas dapat memandang masalah ini. Maknanya tadi Doktor beritahu, saya rasa saya sendiri pun di sekolah pendidikan, sekolah menengah kebangsaan yang kita majoriti rakyat Malaysia lalui ini tidak didedahkan perkara ini. Dan daripada Bahlul Baru, katanya kita di Malaysia dari 1980-an banyak usaha untuk burukkan tarikat. Kenapa agaknya ya? Daripada Luqman Al-Kelantani, dia bersetuju dengan doktor, kita perlu masukkan pengajian tarikat. Dan daripada Nasirun Ismail, soalan satu, kenapa Wahabiyah wajib ditolak, kenapa Wahabiyah menolak Sufism. Dan tadi ada satu soalan yang menarik saya lah. Assalamualaikum, menurut Prof. Dr. Abu Bakar, Aceh di akhir zaman terdapat 37 mazhab dan 42 kumpulan tarikat. Hanya satu yang benar. Saya harap ahli-ahli panel sudi memberi pencerahan. Yang mana satu dari mazhab dan tarikat tersebut yang betul? Maaf, ingin tahu. Jadi mungkin soalan ini boleh kita masukkan dalam perbincangan ini. Dan untuk soalan ketiga kepada Tuan Guru Ahmad Rozaini, kita nak dapatkan pandangan bagaimana kita sebagai orang awam, orang biasa ni nak kenali mana-mana individu ni, terutamanya pemimpin lah, dia amalkan tarikat, dan bagaimana rupa dia kalau dia ni belum amalkan tarikat. Sebab bagi saya kita lihat pemimpin nak tak nak mesti akan dekatkan dengan parti politik, kepimpinan negara dan sebagainya. Bagaimana pandangan Tuan Guru tentang isu ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Yang saya muliakan pengacara majlis, dua sahabat panel yang bersama dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia. Kita pada malam ni dengan atas satu tajuk yang sangat besar untuk kita bicara mengenainya. Soalan yang dikemukakan pada saya adalah mengenai ciri-ciri macam mana nak kenal pemimpin ni ada bertarikat ataupun tidak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Hadirin sekalian, sudah sebut bab tarikat ni,
macam mana kita dengar sedikit penjelasan yang telah diberikan oleh Profesor juga Dr. Abdullah Jalil tadi, khasnya tentang bahasa tarikat tu sendirilah kan. Memang satu perkara yang kalau nisbah di Malaysia ni, dia satu perkara yang memang ganjil dan janggal lah. Bahkan kalau saya sebut begini, sebelum ke tarikat tu, orang boleh baca Quran pun kita rasa macam dia boleh baca Quran pun kita dah seronok lah. Dia ni boleh baca Quran. Yang tu pun kita dah rasa satu tahap dah kan. Kalau yang hafal Quran, lagilah kita tahu dia ni boleh hafal Quran. Tu dah satu tahap dah. Kita kalau di Malaysia ni, tahap tu lah yang kita dah tengok ni. Orang boleh baca Quran, boleh berlagu, taranum. Betul boleh hafal Quran. Kalau yang ada keugaman sikit boleh ceramah, boleh pidato. Pada kita macam tu dah selesai lah kadang agama dia. Dah sampai satu pencapaian lah. Jadi bila sebut pencapaian apa yang sepatutnya yang kena capai tu. Khasnya tak nak sebut kata sampai perlunya bertarikat ni. Rasanya antara benda yang perlu diperjelaskan dalam masyarakat kita adalah keperluan bertarikat itu sendiri. Rasanya sebelum saya nak jawab pada soalan yang dikemukakan tu tentang ciri-ciri pemimpin macam mana nak tengok bertarikat, umumnya kita tengok ciri Islam ni lah dulu. Semayangnya, tengok Zohir yang kita kata, rata-rata ni common yang kita tahu yang ni adalah ajaran Islam, ni syariat Islam. Tambah pula perkara yang dipanggil syai' ma'lum fiddin bid-darurah, benda yang simply known lah, among the Muslim knows. Yang ni adalah amalan Islam. Takkan yang tu tak tahu kan, baca Quran pun tak boleh. Takkan nak kata yang ni ahli tarikat. Oh, kasar sikit lah kan. Sepatutnya, kerana orang yang bertarikat ni, sepatutnya dia adalah orang yang apa yang ada pada dia dengan ilmu yang telah dia belajar, dengan perguruan dan latihan. Dan semestinya bila kata ahli tarikat ni, dia mesti berguru dan menerima satu proses latihan yang sangat mantap. Bahkan kalau saya sebut dalam konteks bertarikat tu, berguru latihan yang sangat mantap, sebelum bertarikat, kita kata berakidah, yang tu pun sepatutnya kena berguru dan latihan dari sudut ilmu untuk bab akidah. Macam tadi disebutkan mengenai silibus yang kita belajar di Arus Perdana lah, sekolah kebangsaan. Apa sangat yang kita belajar kan, untuk dapatkan pahaman-pahaman akidah yang betul ni. Tambah pula sedikit sangatlah atas teras kita kata atas akidah Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20 lembaran bahasa gitu. Kalau tak kita tambah dengan pengajian di masjid surau, perguruan yang kita berguru dengan tutup guru yang betul-betul mengasuh kita bab akidah ni, rasanya terlalu nipis kita punya pengetahuan dalam bab akidah. Begitu juga dalam amalan-amalan fiqh. Apatah lagi tasawuf, apatah lagi tarikat. Jadi tarikat ni dia sebenarnya ialah satu jalan. Nama tarikat tu sendiri dia ialah jalan untuk dampingkan diri kita ke Allah Ta'ala. Kerana dia mesti ada jalan dia. Nak jadi doktor pun mesti ada jalan dia. Nak jadi ada PhD pun mesti ada jalan dia. Kalau duduk ke sekolah kebangsaan aja tak dapat PhD. Kalau nak jadi tahfiz, kalau duduk di rumah tak boleh jadi hafiz. Hafiz boleh lah. PKP lenyap habis hafalan semua. Jadi kalau nak jadi ahli tarikat, dia mesti duduk madrasah tarikat. Mesti ada guru yang asuh dia tarikat. Kita dengar kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Macam mana dia nak tawan kota Konstantinopel tu kan. Dan memang Rasulullah isyaratkan ni'mal amir kan, adalah huwa dan ni'mal jaish, sebaik-baik askar ialah askar dia. Jadi bila Rasulullah pernah isyarat macam tu, maksudnya dia mesti bukan sembarang orang. Ini sebab akidahnya, faithnya tentu punya jiwa yang sangat besar. Yang dengan itu boleh Allah SWT serlahkan kejayaan kepada mereka. Jadi bila nak tengok ciri kepimpinan ni, kalau pimpinan yang disebut dan memang dituju kat saya, rasanya pimpinan macam tu lah kan. Kalau saya nak sebut pimpinan, saya lebih suka sebut dari sudut Rasulullah pernah isyarat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin. Saya lebih suka dalam bab itulah.
Apatah lagi pemimpin yang besar untuk memimpin masyarakat, untuk jadi guru, alim ulama, siapa, mufti, apa seumpamanya, orang-orang yang berpengaruh, yang jadi public figures ni untuk bawa manusia ke jalan Allah Ta'ala. Lagilah kita kata mempunyai, perlu ada satu ciri kepribadian, ketokohan, latihan, dan dia sendiri memang telah melalui satu proses tarbiyah, tazkiyah, tu istilah-istilah yang dipakai lah, riyadah, yang dia telah melalui proses perguruan, yang dia pula tahu dia dah berlatih, terlatih, dan dia tahu pula macam mana nak melatih orang lain pula untuk jadi macam dia. Kalau saya selalu umpamakan dalam bab macam ni, ilmu silat lah, kalau kita tengok cerita je silat, tengok cerita Mak Kilau, bila cerita Mak Kilau dia mondok bisil lah ni kan. Kalau takat tengok je, tak reti kita bersilat. Kena turun ke langgar weh. Lari nak panas badan aja setengah sejam tu pun kelang kabut. Kalau tak pernah buat latihan, nak menumbuk tak reti, nak tangkis menumbuk tak pandai. Sebut black dan lah apa lah, 7 ni lah apa, black belt lah, tak reti apa pun. Nak keratih batu, tangan yang bengkok. Sepak pancing bag, kaki terseliuh. Pasal apa? Tak ada latihan langsung. Tak ada latihan langsung. Pernafasan pun tarik nafas seput. Macam mana nak ada satu tindak balas yang boleh masuk bertempur dalam perang? Itu saya beri contoh fizikal. Dalam bab tarikat ni adalah bab kebatinan. Kita telah dengar profesor daripada Wadu Mandam tadi menyebut perjalanan, ada perjalanan zahir dan batin dia, dan dia perjalanan tarikat ni dia adalah lebih kepada untuk meluruskan perjalanan batin. Dan perjalanan batin kita diajar dalam syariat khasnya atas tarikat ni, kerana dia adalah satu jalan untuk lawan dua musuh kita paling besar. Apa dia? Lawan syaitan, lawan nafsu. Lawan syaitan supaya jangan kita lalai pada Allah Ta'ala. Ni adalah amalan besar sekali dalam tarikat. Dan tarikat pun tujuan dia untuk apa? Untuk zikir pada Allah. Pasal bila tak zikir Allah Ta'ala, dia akan zikir selain pada Allah Ta'ala. Zikir selain pada Allah Ta'ala, maksudnya kita telah, dia sampai melibatkan nanti sampai rosaknya akidah. Kita akan cinta bukan Allah lah. Cinta ghairullah lah. Cinta ghairullah, habis kita dah kena tipu lah. Begitu juga dua musuh yang kedua, kena lawan nafsu. Supaya jangan ada rasa keakuan diri, nak tunjukkan diri, rasa kehebatan diri, bahkan rasa Allah lah paling hebat. Tak ada dah kehebatan dalam yang kita rasa dalam kehidupan diri kita ni, melainkan hebatnya Allah. Bila buat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semayang ya Allahu Akbar. Azan Allahu Akbar. Takbir raya pun baru kita bawa habis je kita syirik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bibi lahir pun Allahu Akbar. Tengok je makhluk. Rasa hebat kan makhluk? Tak ada. Makhluk kecil. Makhluk semua asghar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang ada jiwa macam ni, akidah macam ni, hidup jiwa dia boleh lawan syaitan supaya tak ada berakidah pergantungan hidup dia pada selain pada Allah Ta'ala. Ni adalah ajaran tarikat. Dan ajaran tarikat dia sebenarnya ialah satu jalan untuk praktikkan akidah yang kita belajar. Satu atas disiplin yang ulama kita ajar tu yang ada perjalanan tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, dan nak realisasikan dia mesti ada jalan. Tu yang bila sebut tarikat tu, bahasa lain dia mesti jadi salik. Istilah salikin ni, orang yang mesti ada wirid, ada doa, ada amalan. Dan untuk ada amalan tu mesti ada akidah, ada latihan. Apa dia nak sebut seumpama tu. Semestinya akidah dia, fiqh dia, tasawuf dia, mesti semuanya jelas. Itu, dan dia mesti ada amalan. Saya mengaji tu Tok Guru sebut khasnya dalam bentuk macam mana latihan untuk atas nama ahli tarik, untuk nama tarikat ni. Kerana antara syariat yang disyariatkan kat kita, kalau kita belajar khas dalam bab fiqh, dia ada bab nazar, bab sumpah. Nazar ni kalau katalah anak kita lulus PXA, kita kata kalau nak buat kenduri, itu nazar. Salah satu kaedah untuk kita semangatkan buat ibadat, kaedah dia bernazar. Nazar ni ibadat sunat kita perwajibkan. Itu nazar. Bab tarikat ni dia adalah asalnya ibadat sunat tapi kita perwajib atas diri kita. Kalau perwajib atas jalan nazar lah.
kalau berwajib ke atas jalan sumpah, sumpahlah wallahi aku mesti baca satu hari 5 juzuk Quran misalnya. Oh, jadi maksudnya galah tu. Dia akan cuba lawan hawa nafsu dia yang malas. Kalau dia tak baca 5 juzuk, maksudnya dia kena bayar kifarat sumpah. Merdekakan seorang hamba, kena puasa 3 hari, atau bagi makan 10 orang fakir miskin, ataupun 10 orang pakaian 10 orang fakir miskin. Ada hukum kena kifarat sumpah lah. Begitu juga nazar, misalnya aku bernazar, aku mesti baca Quran 5 juzuk satu hari misalnya. Yang tu adalah satu kaedah untuk didik diri macam mana supaya boleh sentiasa dalam keadaan taat. Mata aku ni aku tak boleh tengok maksiat. Aku nampak je ghairu mahram, aku kena bayar RM10. Contohnya kan. Yang tu adalah kaedah untuk lawan nafsu dan macam mana supaya untuk mertingkatkan diri kita, supaya ada latihan untuk ingat kepada Allah Ta'ala dan juga melawan kita punya kemahuan nafsu yang suka bersenang, relax, maksiat, leka, lalai. Jadi yang ni adalah latihan-latihan yang diajar dan cara-cara khas saya nak sebut tadi masalah kaifiatnya adalah dengan bersumpah dan nazar. Yang tu kalau khas lah dalam bab sumpah nazar. Jadi dalam bab tarikat ni dia bukan sumpah dan nazar. Tapi dia lah siapa yang kendak, siapa yang nak bersungguh, mari. Bahasanya gitu. Yang isyarat ada profesor sebut tadi, ambil daripada Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang nak bersungguh-sungguh jalan kami, kata Allah Ta'ala, kami akan bagi tunjuk jalan. Jadi syarat nak dapat tunjuk jalan ni, bersungguh. Jadi antara kesungguhan tu, atas saya sebut jalan syariat yang ada tu adalah nazar dan bersumpah. Boleh, siapa nak sanggup sumpah? Wallahi, aku mesti istighfar satu hari 300 kali. Ada? Wallahi, aku berselawat atas Nabi satu hari 500 kali. Tak habis je, bayar kifarat. Kifarat sumpah, ada? Siapa berani? Ada berani? Tak berani maksudnya menakut. Bila tak penakut, macam mana nak ambil cabaran? Allah SWT kata, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang bersihkan jiwa dia. Bersih jiwa macam mana? Dia tak nak lah cari selain daripada reda Allah dan dapat cinta pada Nabi SAW. Dia tak nak lah. Siapa dia yang duduk tahap ni? Siapa dia? Tambah zaman kita lah ni, sosial lah apa kita sebut tu, bahkan ni dajjal kat mata satu tu lah, handset tu lah kan. Berapa jam kita duduk bilik dia tu. Cuba bubuh nazar ke, sumpah ke. Wallahi, aku boleh tengok dia sejam je. Satu hari sejam je aku tengok dia. Lepas tu aku tak tengok dah. Aku tengok je, kifarat atas aku. Denda RM100 kena bagi miskin. Siapa ada berani tu macam? Itu nak lawan nafsu semua tu. Jadi yang tu adalah antara amalan-amalan yang diajar oleh tutup guru para ulama kita. Macam mana untuk sisihkan diri daripada apa yang nama aghyar, akdar ni, benda yang selain pada Allah Ta'ala supaya betul-betul boleh dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau sebut atas ciri pemimpin tadi, kalau tak pemimpin besar pun, kita lah, pasal kita pemimpin rumah tangga, isteri pun dia ada pemimpin dia dalam rumah. Dia sebagai orang yang mengurus rumah tangga, ada anak, susun jadual, mengaji, basuh, ada urusan dia lah kan. Jadi setiap orang ni, kalau dia memang ada ciri-ciri apa tarikat, kalau sebelum ke tarikat tu atas jalan tauhid, dia atas nak jadi iman, nak jadi Islam, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dia akan ada jadual dia. Sibuk dia adalah untuk menyusun taat dia pada Allah Ta'ala, macam mana setiap hari celik mata je cari redha Allah Ta'ala. Celik mata je cari redha Allah Ta'ala. Celik mata je cari redha Allah Ta'ala. Inilah jalan ahli tauhid. Inilah orang Muslim. Inilah orang mukmin. Pagi-pagi ya asbahna ala millatil Islam. Asbahna ala kalimatil ikhlas. La ilaha illallah. Tak ada siapa yang boleh tunaikan hajat aku melainkan Allah. Allah bagi hidup aku hari ini. Alhamdulillah dia yang ahyana. Dia yang ahyani. Ba'da ma'amata ni. Bangun celik-celik mata je ingat Allah Ta'ala. Ni celik-celik mata dia ingat kebun. Sorry, kasar sikit lah kan. Celik mata ingat paskat. Celik-celik mata kira makan, minum. Jadi cara hidup tu, lifestyle tu dah berbeza dah. Jadi kita punya matlamat hidup bukan di atas untuk ingat Allah, nak menzahirkan rasa kehambaan diri dan rasa keberhajatan pada Allah Ta'ala, nak rasa kita ni adalah hamba dia, makhluk dia, dan bersyukur sentiasa dengan anugerah yang dia sentiasa beri pada kita yang tak putus-putus ni. Yang inilah jalan ahli-ahli tauhid. Jadi orang yang memang dapat latihan yang riadah yang sempurna daripada guru-guru mereka dengan latihan macam ni, memang dia celik mata je tak ada ingat lain.
Itu yang celik mata. Bahkan yang daripada pagi yang nak sampai malam tu, memang tak ada apa dia buat, melainkan semua jalan dia ialah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minum, duduk, tidur, baring, hatta kita kata buang air pun, dia tak ada rasa lain melainkan boleh buang najis pun. Dia kata apa? Allah yang afani min kulli da'in yuzini. Aku tak boleh nak buang air ni, melainkan Allah yang bagi aku boleh buang air ni, hilang habis semua kesakitan aku. Alhamdulillah. Ghufranaka. Minta ampun pula pasal apa? Tak rasa Allah yang berikan sistem penghadaman yang sempurna, boleh buang, boleh rasa lega, boleh sebab tu pula kita tak rasa sakit, rasa tersiksa dengan apa yang ni. Yang ni adalah semua latihan-latihan yang memang diajar oleh tutur para ulama kita. Tiada lain sumbernya ni, melainkan semuanya adalah ambil daripada cara hidup, lifestyle daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun-bangun pagi, itulah dia bangun, puji Allah Taala. Nampak air, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Puji yang nampak Allah. Allah lah yang jadikan air ni, dengan sebab air ni aku boleh gunakan untuk buat bersuci. Kalau dijadikan keluar minyak petrol lah, jenuh kita. Muncullah dia keluarkan air. Yang ni adalah ajaran-ajaran yang Nabi sendiri sebenarnya telah isyaratkan tu, yang telah ditunjuk ajar oleh guru kita, masyayikh kita, ajar kita dalam bentuk teori latihan. Begitu juga dalam praktikal harian ni, macam mana supaya kita boleh dapat khasnya atas nama pemimpin tu, sebelum pemimpin yang besar tu, pemimpin diri dah dulu. Macam mana nak bawa diri kita ni, macam mana istilahnya kita nak berjalan sebagai hamba Allah Ta'ala. Nak jadi abid, jadi salik. Ini adalah perjalanan tarikat. Jadi perjalanan tarikat ni adalah satu perjalanan untuk kita mengikatkan diri kita, selain daripada ibadat yang kita sedia faham dia adalah fardu, betulkan perjalanan hati kita tu supaya nak tuju kita adalah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa yang ada pada kita tu, dia bukan action tapi reaction. Contoh bahasa orang putih sikit kot. Kalau action ni, action lah. Macam action kalau berlakon mak kilau, action. Cik. Oh, okay, sembahyang. Allahu Akbar. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu sikit, suara sedap sikit. Itu banyak action. Hati tu belum tentu betul. Kerana kalau ikut orang yang ahli tarik, orang betul ni, orang yang jalan akidah betul ni, apa yang ada pada dia ialah reaction. Dia ialah tindak balas daripada hati dah betul. Itulah dia akan cakap. Itulah dia akan hidup. Itulah dia ajar. Itulah lifestyle dia. Itulah kalau nisbah dia jadi pemimpin, kalau suami, isteri, anak, cikgu, guru besar, naik ke atas lagi lah kan. Menteri apa ke atas. Macam mana cara pimpinan dia, fikiran dia, matlamat dia, apa dia nak bawa, hala tuju dia, dia nak ke mana, sistem yang dia nak bawa, yang mana tak betul, amar ma'ruf dia nak bawa, nahi mungkar, mana perintah Allah, mana bukan perintah Allah Ta'ala, mana hak, mana batil. Dia tak akan fikir lain lah, melainkan untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala aja. Jadi yang itulah yang kalau ikut yang akan terjadi bagi siapa yang memang tersusun perjalanan hidup dia dengan akidah betul, fiqh dia, tasawuf dia, dan ada latihan kejiwaan sentiasa berterusan macam ni. Isyarat Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kamu berterusan di atas tariq ni, taat pada Allah Taala ni, kata Allah Taala, kalau bumi kemarau pun la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan turunkan hujan yang cukup untuk digunakan, bahkan boleh membanjiri kawasan mana yang diperlukan air, yang air itu adalah diperlukan. Sikit isyarat macam itulah daripada Al-Quran. Nak menunjukkan kaedah dia, ada isyarat sebut wa allaw istaqamu ala tariqah. Ada sebut istilah tariqah itu. Maksudnya kalau kamu istiqamah di atas jalan macam ni, jalan yang betul atas sistem yang telah ditunjuk ajar, macam mana untuk ada riadah hati sentiasa tawajuh ke Allah Ta'ala, nak lawan syaitan macam mana, lawan nafsu macam mana, supaya sentiasa menzahirkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab tu kejayaan akan terhasil. Tak mustahil untuk ada Sultan Muhammad Al-Fatih satu lagi, untuk Fatih yang sikit Malaysia ni. Macam tu kot bunyinya. Wallahu a'lam. Saya serah balik pada pengacara majlis. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru. Jadi kita boleh katakan jika kita amalkan tarikat ni, kita boleh lawan dua perkara tadi lah. Lawan syaitan, lawan nafsu. Dan sebelum kita tanya siapa pemimpin yang ada tarikat, tanya diri kita dulu. Kita ni ada ke tak benda tu untuk betulkan perjalanan kita lah. Dan antara komen daripada penonton kita seperti daripada Walidah FT, Tauhid Fiqh Tasawuf mesti seiring sejalan. Dalam nak mendidik dan mendisiplinkan diri dalam beramal, maka bertarikat adalah satu wadah yang perlu. Maksudnya bila ada tarikat, maksudnya kita ada mursyid, Wallahu a'lam.
Okey, dan daripada Azinur, antara soalan dia, adakah perlu seorang wanita single bertarikat tiada suami atau belum berkahwin? Jika bersuami, perlu bertarikat kan? Ada bersuami tapi isteri dia yang bertarikat dah bersuluk. Adakah ini betul? Mohon pandangan daripada dari syariat Islam. Baik, jadi kita nak ajukan mungkin Prof. Abdul Manam boleh sentuh sikit perkara ni dan teruskan dengan soalan daripada kami lah. Macam hari ni kita boleh katakan kebanyakan kalau kita baca komen-komen dalam media sosial, mereka ni terperangkap dengan statement-statement daripada media bahawa ada segelintir tarikat ni difatwakan menyeleweng dan sebagainya. Sedangkan ada lagi tarikat-tarikat lain ni yang boleh diamalkan. Komen Prof tentang perkara ini bagaimana? Silakan. Moderator, tentang tarekat ni yang boleh diamalkan, yang tidak boleh diamalkan, memang setengah tarekat tu dia tersenarai lah dalam beberapa senarai yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama tu. Cuma secara jujurnya saya nak beritahu, atas pengalaman saya dalam mengkaji aspek ni dulu, saya dapati sebahagian daripada tarekat yang disenaraikan sebagai bermasalah, tersesat dan sebagainya, kadang-kadang tidak berasaskan kepada asas yang kukuh. Itu yang saya nak nyatakan bahawa dalam kajian saya dulu saya ada menemui kes-kes yang semacam itu. Jadi yang tersenarai itu pun setengahnya itu mungkin sebab-sebab tertentulah. Cuma pada saya sebagai seorang pengkaji, saya mendapati asas kepada menyenaraikan setengah, bukan semua, setengah ajaran tarekat itu sebagai sat sebagainya kadang-kadang tidak kukuh. Itu yang tersenarai. Namun kita sedia maklumlah ada sejumlah tarekat-tarekat yang tidak tersenarai dalam senarai itu. Cuma saya nak nyatakan bahawa banyak yang tersenarai. Yang tersenarai lah sebagai ajaran sesat dalam yang disenaraikan oleh pihak berkuasa agama. Jadi walau bagaimanapun memang ada juga beberapa tarekat yang saya dapati tak ada dalam senarai itulah. Jadi kita hari ini sebagai umat Islam hari ini, kalau dia nak bertarekat ni, pertama sekali dia kena tengok, pastikanlah tarekat itu tarekat yang betul-betul lah, tarekat yang baik, tarekat yang betul, tarekat yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebab tu tarekat ni ada nama-nama tertentu seperti An-Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah, Syatariyah dan sebagainya. Sebab nama-nama ni sebenarnya penjenamaan ni supaya senang dirujuk. Supaya apa? Sebab apa kita beli kereta Toyota, tahu dah spek dia kan. Jadi kalau spek dia lagi, bukanlah berarti tempelan secara palsu lah tu. Volvo dan sebagainya. Kita tahu spek dia macam mana dah. Maka demikian juga tarekat tu dia ada nama dia. Nama-nama ni sebenarnya merujuk pada tokoh-tokoh mujtahid dia tu. Sebab saya jelaskan tadi pada awal tadi tu, tarekat ni ada dua sisi. Sisi zahirnya tu merupakan himpunan amalan-amalan yang amalan-amalan adab-adab yang disusun oleh tokoh-tokoh mujtahid sebenarnya. Yang mana semua ini dilakukan berdasarkan pedoman Al-Quran dan hadis. Mereka susun balik. Maka sebab itu tarekat itu dinamakan kepada tokoh mujtahid tu. Sehingga dinamakan tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan sebagainya itu, Syaziliyah itu tokoh-tokoh dia. Sebagaimana juga dalam fiqh lah timbulnya Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagainya merujuk pada tokoh tu yang mengorganiskan ajaran tu. Kalau dalam fiqh maka jadi mazhab dan tasawuf nama tarekat. Jadi tarekat ni seperti kita balik pada persoalan tadi tentang ada senarai tarekat yang disenaraikan sebagai sesat tu memang tidak dinafikan lah. Cuma saya nyatakan bahawa sebahagian yang tersenarai itu mungkin perlu dilihat balik lah. Kerana ada beberapa tarekat tersenarai tapi ternyata asas menyesatkan tarekat itu dilihat oleh pengkaji bidangnya itu tidak kukuh. Baik. Kita hari ini kita temui satu senario lah ataupun satu keadaan yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu nama tarekat ni telah diberi gambaran yang agak buruk lah. Bukan saja oleh pihak berkuasa agama yang tertentu yang saya tak address lah mana-mana, tapi diberi gambaran yang sangat buruk sehingga masyarakat kita banyak yang bila sebut tarekat ni pandangan mereka terhadap tarekat ni agak buruk sikit. Ini faktor puncanya salah satunya kerana tersenarai dalam senarai ajaran sesat, kemudian media massa
surat khabar dan sebagainya itu meng-highlightkan tarekat-tarekat yang dikira sebagai sesat dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi pandangan masyarakat kita berkaitan dengan tarekat ni. Sehingga mereka memandang tarekat sebagai sesuatu yang dianggap sebagai bermasalah lah, sebagai sesat, sebagai boleh bawa kepada kesyirikan dan sebagainya. Selain daripada ada juga di kalangan alim ulama lah yang mungkin tidak sejalan dengan tarekat ini dan melabelkan tarekat sebagai satu ajaran yang bukan saja tidak disukai, bahkan dianggap sebagai terkeluar dari Islam atau mengandung unsur syirik dan sebagainya. Semua ini mempengaruhi pandangan masyarakat. Maka sebab itulah orang yang kalau dia berminat nak pelajari tarekat, pertama sekali dia kena rujuk kepada alim ulama yang tahu bidang tu, yang mengetahui tentang selok belok perkara itu, yang dapat memberikan penjelasan, yang dapat merujuk perkaranya kepada sumber-sumber asal Al-Quran dan hadis ini. Sehingga kalau apa-apa saja persoalan berkaitan dengan tarekat dapat dirungkaikan dengan dalil-dalil yang kuat, dengan dalil-dalil yang kukuh daripada Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Kena rujuk ke situ. Jadi kalau kita rujuk semata-mata yang tersenarai dalam apa yang dikeluarkan itu, saya rasa itu mungkin bermasalah sikitlah. Ada beberapa persoalan yang dikemukakan tadi itu berkaitan dengan pengamalan tarekat ni. Salah satu, kalau tak silap saya, dalam persoalan yang dikemukakan itu kena serangkaikan antara akidah, fiqh dan tasawuf. Memang sebenarnya tarekat ni pada dasarnya kita ni perlukan dua perkara asas, akidah, keyakinan kita, kemudian fiqh, amalan kita tu. Jadi nak menghayati dua perkara ni supaya hidupnya keyakinan menjadi teguh, menjadi lebih kuat, amalan kita menjadi lebih bersih, sebenarnya proses itulah sebenarnya tarekat. Kalau kita perhatikan tarekat mana-mana pun, kunci dia intipati yang ditumpukan pada tarekat itu adalah untuk menguatkan keyakinannya. Daripada tahap yang disebut sebagai tasdik, apa yang kita yakini berdasarkan pada dalil yakin, sehingga keyakinan itu bertukar menjadi apa yang mereka istilahkan sebagai syuhur. Syuhur ni maksudnya terasa kebenarannya itu, terasa-rasa. Sampai ke tahap bukan saja akal dapat terima, bahkan disertai dengan zauqnya sekali. Terasa benarnya. Kalau kita belajar akidah tu, kita yakin adanya Allah berdasarkan dalil. Tapi kalau belajar tarekat, bila mula mencapai apa yang dimasukkan itu, bukan saja akal dapat terima kewujudan Allah, bahkan memang terasa sangat dirasai benarnya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elemen zauq itulah merupakan elemen tarekat ni, khususiah lah. Kalau kita nak tengok dari aspek yang khususiah ni, walau bagaimanapun tarekat ni dia agak luas lah makna dia tu. Demikian juga fiqh, pengamalan tu, amalan kita yang kita nak amalkan tu, bagaimana amalan kita laksanakan itu supaya dia lebih hadir hati, lebih khusyuk, lebih kukuh pengamalan, amalan yang sama. Maka sebab itu ada istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menggambarkan hubungan antara tiga perkara ni, antara akidah, syariat dan tasawuf ni, antara keyakinan, antara amalan syariat ataupun fiqh dengan tasawuf ni, iaitu mereka gunakan beberapa perkataan yang ringkas yang saya boleh sebut sini. Kalau syariat tu kita beribadah kepada Allah dan kadang kita yakin, tapi lebih bersifat pengabdian zuhir kita dipanggil anta'budah. Jadi kita yakin adanya Allah, kemudian kita bersolat, kita berpuasa. Dalam keadaan kita laksanakan itu, hati kita ni tidak tertumpu, tidak terfokus dalam ibadah yang kita buat. Itu anta'budah. Itu kita melaksanakan agama pada kedudukan syariat sajalah. Tapi bila kita laksanakan ibadah-ibadah tu atas keyakinan kita, kemudian disertai dengan hati kita mula menyelami, mula hadir, mula ingat, mula berpaut ingatan kepada Allah dalam ibadah-ibadah yang kita buat tu, maka itu dinamakan taqsudahu. Taqsudahu inilah tarekat sebenarnya. Kemudian bila kukuh pengamalan tu, keyakinan kita, kemudian kita amalkan dia, kemudian hadir hati kita mula hidup dalam keyakinannya, dalam penghayatan fiqhnya, dalam keyakinan hatinya, sehingga sampai tahap matang keyakinan tu, tahap keyakinan yang ataupun kalau nak kata tak maksimal pun tinggilah, yang kukuh keyakinan tu, dan pengamalan ibadah kita tu agak penuh dengan khusyuk, dengan ikhlas dan sebagainya, tidak ada takabur dan sombongnya dan sebagainya, itu baru mereka dinamakan sebagai antashhadah. Hati mula menyaksikan kebenaran Allah sehingga keyakinan menjadi kuat dan ibadahnya tu sepenuhnya tertumpu kepada Allah, tidak lagi ke situ ke sini. Jadi tiga perkara ini memang tidak dapat dipisahkan lah, tak dapat nak lari
Daripada akidah mesti kena ada, fiqh amalan tak boleh nak lepas daripada tu, kemudian tasawuf tu. Jadi gabungan tiga ni inilah kesempurnaannya. Jadi mencakupkan tiga perkara itu sebenarnya itulah tarekat. Kalau kita nak pandang tarekat dari aspek menghayati agama tu. Sebab orang tarekat dia tak akan lagi daripada akidah yang betul. Dia tak akan lagi daripada amalan-amalan syariat yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak lagi. Cuma menghayati semua itu dan mengukuhkan pengamalan itu, itulah sebenarnya tarekat. Kemudian ada persoalan tadi yang dikemukakan berkaitan dengan apakah kita ni boleh bertarekat dalam keadaan fardu ain kita dah selesai lagi. Ni kita tengok. Tarekat ni ada orang pandang tarekat ni sebagai satu amalan eksklusif yang tinggi. Kalau dipandang tarekat gitu memang tak boleh lah. Kalau dipandang gitu. Bahawa orang yang tak selesai fardu ain dah sesuai lah. Tapi betul ke gitu? Jadi kena tarekat ni sebenarnya satu perjalanan. Perjalanan ni kita ketahui ada permulaan dia, ada kesudahan dia. Bacalah mana-mana kitab tasawuf pun, bila sebut tentang tasawuf dan perjalanan tarekatnya itu, kita tak lagi daripada istilah maqamat, dahwah dan sebagainya. Bukalah kitab tasawuf mana-mana pun. Jadi dia satu perjalanan yang melibatkan perjalanan zahir kita ni, amalan gerak badan zahir kita ni dan juga amalan batin kita, tingkatan jiwa kita tu. Peningkatan yang saya sebutkan tadi, kalau nak tengok dari aspek nafsu jadi amarah, lawamah dan sebagainya. Dari aspek-aspek yang lain pun dia ada tingkatan-tingkatan dia tu. Peningkatan jiwa manusia ni, itu adalah elemen batin dalam tarekat. Baik, atau kalau kita nak tengok daripada pada istilah yang ada kita tasawuf disebut maqamat tadi tu. Jadi perjalanan maqam-maqam jiwa manusia ni daripada maqam taubah kepada maqam sabar dan sebagainya, syukur, dan naik lagi maqam zuhud, maqam fakir dan macam-macam lagi lah tawakal. Banyak tu. Dan ada istilah ihwal. Baik, kesimpulan mudahnya saya nak beritahu bahawa kalau kita perhatikan tarekat ni satu perjalanan. Bila sebut perjalanan ni ada mula dia, ada akhir. Jadi bila sebut mula, kat mana mula dia tu? Permulaan tarekat tu adalah taubat. Taubat. Jadi kalau kita tengok permulaan tarekat tu adalah taubat, iaitu taubat dengan erti bukan saja dia tinggal perbuatan buruk, tapi dia cuba nak menyedarkan hati tentang keburukan perkara tu sehingga hati dia rasa tak nak buat dan cenderung untuk melakukan perkara yang sebaliknya itu. Itu dia rasa kesedaran hati terhadap keburukan perbuatan dia itu. Timbul kesedaran hati, itulah permulaan tarekat. Kalau dia tinggal saja perbuatan tu, hati dia nak juga, zahir je lah, betul lah dia bertaubat, tapi hati dia nak mengetik kata orang, nak buat juga. Tapi maka ini belum dinamakan hakikat taubat. Jadi permulaan tasawuf tarekat ni bermula di situ. Amalan-amalan diamalkan sebenarnya nak supaya hati manusia tumbuh perasaan-perasaan tu sehingga dia meningkat perasaan meningkat lagi daripada taubat kepada makam-makam yang selanjutnya tu. Jadi amalan-amalan diamalkan tu sebagai ibarat macam enjin lah, macam minyak untuk menimbulkan perkara-perkara ni. Timbulnya perjalanan batin tu, kesedaran hati untuk kesedarnya hati tentang kewujudan Allah sehingga mengingatkan dia tentang banyak kesilapan dia, kekurangan dia sehingga rasa nak betul diri. Itu gerak-gerak awal tarekat. Jadi kalau kita kata benda ni sebagai perkara yang tinggi, beratlah kita ni. Ini asas beragama kita. Jadi tarekat ni dia ada permulaan dia, ada kesudahan dia. Permulaannya tadi tu. Kalau kita pandang tarekat dari segi ni, maka sebahagian tarekat itu adalah fardu ain. Sebahagian lagi barulah makam yang agak tinggi lah. Awal-awal yang tinggi lah. Tak nafi dah. Jadi tarekat ni ada bahagian fardu ain dia, ada bahagian fardu kifayah. Jadi kalau kita kata bahawa dia tak selesai fardu ain, tak ada amal tarekat, dia berlawan sikit lah dengan apa yang saya sebut tadi. Hakikat tadi. Bahawa tarekat ada bahagian fardu ain dia. Sebagaimana kita tahu tadi tu, kita tengok pada 3 disiplin ilmu, fiqh dia tu ada qada fardu ain dia. Usuluddin pun gitu juga, ada qada fardu ain dia. Tasawuf pun ada qada fardu ain dia tu. Kalau akidah tu, qada fardu ain dia, kita tahulah asas agama kita yang kita yakin, kita pegang dia tu. Kemudian fiqh ni gitu juga. Adalah qada fardu ain yang perlu kita tahu untuk kita laksanakan kewajipan agama kita. Tasawuf ni dia ada bahagian fardu ain dia tu, iaitu menukar jiwa sifat-sifat buruk mazmumah pada mahmudah tu. Itu juga qada fardu ain dia. Benda ni menukar jiwa manusia ni daripada sifat-sifat buruk, daripada mazmumah kepada mahmudah ni. Kalau kita tengok dari tarekat, sebenarnya itulah sebenarnya proses perjalanan tarekat. Nak menukar benda tu.
Jadi bukan sekadar kita tahu sifat buruk, sifat baik, tapi nak tukar dia tu, nak tukar baik buruk tu. Itulah proses tarekat sebenarnya. Jadi kalau kita anggap tarekat ni sebagai di luar fardu ain tu, itu orang pandang tarekat eksklusif lah. Itu mungkin sebahagian betul lah sebetulnya. Tapi kita sedar juga tarekat ni bermula daripada awal maqamat lagi. Dan itu adalah bahagian fardu ain ni. Jadi saya rasa itulah antara beberapa persoalan. Cuma ada lagi kalau tak silap saya tadi tu mengenai laki bini kalau tak silap. Bini dia suami isteri lah, laki bini suami isteri ni, suami bertarekat atau sebaliknya, boleh tak gitu? Tak ada masalah apa-apa. Dia tidak membatalkan perkahwinan. Cuma galiknya kalau dia bertarekat dengan betul, dengan baik, dia akan merubah akhlak dan perangai dia. Maksudnya kalau dia seorang suami, dia akan jadi insya-Allah jadi seorang suami yang lebih tertib, lebih nyaman, lebih baik hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Dan tidaklah pula menjadi suatu paksaan kepada yang lain. Sebab tu kubur tarekat ni tak paksa orang amal atas kerelaan dia. No. Dia rasa perlu, dia rasa dapat mengubah diri dia belajar. Jadi kalau tidak menjadi masalah lah kalau seorang suami itu bertarekat atau terbalik tu isteri bertarekat, suami bertarekat, tak jadi masalah. Kerana amalan ini dia tidaklah mengganggu urusan-urusan lain. Kerana dia lebih bersifat amalan-amalan yang dilihat tidaklah menghalang, mengganggu hubungan suami isteri, tidaklah mengganggu kewajipan-kewajipan rumah tangga dan sebagainya. Benda tu boleh di-adjust. Jadi persoalan salah seorang kalau di hidup berkeluarga ni boleh ke salah seorang nak amal tarekat, seorang tidak, tu tak jadi masalah apa-apa. Tidak jadi masalah. Itu saja saya rasa respon yang dapat saya berikan atas persoalan yang dikemukakan. Baik, terima kasih ucapkan kepada Prof. Abdul Manan atas perkongsian itu, di mana kita boleh katakan bahawa tidak perlu ada satu persepsi bahawa tarekat ni level lain lah. Even dalam macam tadi Prof sebut, untuk fardu ain ni pun dia ada bahagian dia. Jadi kita perlu dapatkan bahagian itulah untuk kita dapatkan laluan yang sepatutnya lah. Dan soalan yang kita nak ajukan kepada Dr. Abdullah Jalil adalah berkenaan kita nak dapatkan pendapat lah. Macam tadi Tuan Guru dah bercerita secara umum bagaimana kita nak nilai pemimpin itu amalkan tarekat ke tak amalkan tarekat, bagaimana sifat dia. Kita nak dapatkan respon daripada doktor sendiri. Mungkin dari segi kesan. Mungkin daripada penonton-penonton hari ni dia dengar forum ni, and terbuka hati dia untuk mendalami ilmu tarekat. Apa kesan dia dalam sebuah organisasi, komuniti dan sebagainya? Silakan. Ya baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi terima kasih di atas soalan itu berkenaan dengan kesan dan bagaimanakah kita ni nak melihat dan mengenal kedudukan tarikat tasawuf yang dalam kehidupan kita ni. Kalau saya boleh simpulkan dalam bahasa orang awam macam saya ni lah kan. Tarikat ni ialah usaha kita dengan didikan daripada para guru kita untuk kita berusaha menjadi hamba Allah pada setiap masa dan keadaan zahir dan batin. Itu maksudnya lah. Maksudnya kita nak beribadah dengan kehadiran rasa hati. Sebab tu kalau kita tengok bila Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, apakah itu ihsan yang disebutkan sebagai tujuan daripada tariqah ataupun daripada cabang ihsan itulah adalah kita panggil asas bagi ilmu tariqah atau ilmu tasawuf ni. Tasawuf itu tujuan, tariqah itu jalan dia. Rasul kata anta'budallaha. Jadi itu jelas ilmu tasawuf ataupun tarikat ni dia bukan kita meninggalkan ibadat, bukan ilmu rasa-rasa, tetapi dia adalah hakikat dalam ibadat ataupun rasa dalam ibadat. Maksudnya beribadat. Rasul kata anta'budallaha ka'annaka tarah. Asasnya ialah anta'budallah, iaitu engkau beribadat pada Allah. Jadi kalau di sana ada ajaran-ajaran yang kononnya kata nama tarikat ke, hakikat ke, makrifat ke, tapi tidak menekankan ibadat syariat, itu tak betul. Sebab asasnya anta'budallah. Jadi bukannya Rasulullah kata antarallah, engkau melihat Allah, tapi Rasulullah kata anta'budallah, iaitu engkau beribadat kepada Allah.
Tetapi beribadat engkau kepada Allah itu dengan musyahadah dan muraqabah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi apa yang saya boleh simpulkan atau memudahkan ialah tariqah ini mengajar kita, mendidik kita untuk beribadah dengan kehadiran hati. Hati semakin hidup. Hati semakin hadir dalam ibadah. Hati semakin sedar dalam ibadah. Sebab tu orang yang apa kita panggil bertariqah ni memang kita panggil dia akan apa kita panggil hatinya mula sedar, bahawa dia akan mula-mula sedar. Dia seperti mana kata para ulama, anna sunniyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Tidur apa? Tidur hatinya. Bila dia meninggal, bila terpisah jasad dan roh, baru dia nampak, oh rupanya aku ni ada diri rohani, aku ni ada diri batin dia. Itulah hakikat sifatnya dan sebagainya, dan hakikat dirilah kita panggil. Tapi bukan makna apa kita panggil tidak mengambil berat tentang zahir ataupun mengambil berat tentang syariat. Tidak, bukan begitu. Jadi dengan mengambil tariqah yang betul, dengan mengambil tariqah yang betul, seseorang itu akan dapat merasakan ataupun dapat melihat bahawa dia sedang berusaha memperbaiki diri zahirnya dan diri batinnya. Kalau dulu mungkin nampak pada diri zahirnya lah, nak baiki pakaian dia, nak baiki kemaskan janggut dia, nak baiki, itu bagus, alhamdulillah, bukan tak bagus. Tapi dalam tariqah ni dia akan mendidik lagi. Dan kalau boleh diuraikan lagi, mungkin tariqah ni macam ilmu telik diri lah, ilmu mencermin diri. Dia bukan nak cari kesalahan orang lain. Itu yang saya suka tadi bila Tuan Guru Haji Rozani sebut, kata untuk mengenal dua musuh tu, mengmusuh kita nafsu dan syaitan dan nafsu. Sebab bila orang yang hati dia mati ni, dia tak dapat membezakan antara hati dan nafsu. Disebut hati dan nafsunya tu seolah-olah sepakat dia selalu. Sepakat dia selalu sehingga tak dapat nak dibezakan. Jadi dengan bertariqah, maka kita seseorang itu akan dapat berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sempurna dan zahir dan batin. Bahkan hakikat yang batin tu, diri rohani itu sebenar-benarnya tempat pandang Allah, tempat telik Allah pada seseorang. Yang saya rasa tuan-tuan guru kita dah uraskan. Okey, baik. Jadi dengan maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai orang awam ataupun kita apabila tidak melalui ataupun mengambil ilmu tariqah ataupun tasawuf ni, kita ditakuti kita, maksudnya kita punya kefahaman agama dan amalan agama kita itu hanya apa kita panggil tertumpu banyak kepada yang zahir. Tertumpu banyak pada yang zahir. Tentang apa kita panggil hal ehwal hati kita, tentang sifat-sifat hati kita, tentang penyakit-penyakit tersembunyi nafsu kita. Jadi kita kurang aware. Sebab betul ilmu ni dia macam telik diri. Sebab tu bagi saya di antara kebaikan hati yang hidup ni, bila kita apa kita panggil, kita belajar para masyayikh kita ni, maka apabila hati itu hidup, maka dia akan dapat melihat aib diri. Dia akan dapat mengenal. Di antara nikmat yang paling besar adalah dapat mengenal keaiban diri. Itu nikmat besar sangat tu. Sebab kita bertasawuf, tariqah ni bukan nak tengok aib orang. Kita nak tengok aib diri kita. Moga Allah tahu, Allah perkenalkan aib diri kita, dan Allah SWT kita mohon Allah baiki keaiban diri kita itu. Sebab tu saya tengok orang-orang tasawuf sufi ni, dia bukan sibuk dengan orang lain. Dia sibuk dengan Allah, dengan diri dia sendiri untuk baiki. Dan kita nakkan kalau boleh waktu nyawa kita dicabut, roh kita dicabut daripada nyawa kita itu, roh kita dalam sebaik-baik keadaan. Sekurang-kurangnya kita kata roh kita tu mencapai jiwa mutmainnah lah. Kalau kita ada 7 peringkat nafsu tu kan, ataupun 7 peringkat jiwa, daripada ammarah, kemudian nafsu ammarah, kemudian lawamah, kemudian mulhamah, kemudian mutmainnah, kemudian mardiyah, kamilah dan sebagainya. Maka kalau boleh kita target tu, kalau boleh nak wafat ketika dicabut nyawa kita itu, adalah jiwa kita di sisi Allah. Jiwa yang mutmainnah, yang Allah iktiraf sebagai hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maksudnya engkau dalam kalangan hamba-Ku. Jadi bila seseorang itu mencapai jiwa mutmainnah,
Allah, jiwa hamba, jiwa seorang hamba kembali ke alam akhirat dengan status seorang hamba yang di sisi Allah. Dan kalau tengok Al-Quran juga, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ambillah perhatian, dengan zikir kepada Allah lah hati ataupun jiwa kamu menjadi mutmainnah. Jiwa menjadi mutmainnah. Maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat orang yang bertariqah ni pasti dia akan mengambil berat ajaran atau amalan zikrullah. Ya, itu memang jelas. Dan tanda seseorang itu makin dekat dengan Allah, pasti dia akan makin cinta zikrullah. Dan zikrullah ni adalah pintu syariat. Pintu untuk mengamal, berkuat ataupun mempunyai kekuatan beramal dengan syariat. Dan saya bukan maknanya reka-reka sendiri, bukan. Ini saya bacakan hadis daripada Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Arabiyan. Dua orang lelaki Badui datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang bertanya satu soalan. Man khairul rijal ya Muhammad? Siapakah lelaki yang terbaik wahai Muhammad? Kalau para sahabat yang rapat tak panggil Rasulullah ya Muhammad, dia panggil ya Rasulullah. Tapi sebab dia orang Badui ni, dia tabiat dia agak kasar sikit. Dia kata, man khairul rijal? Siapa sebaik-baik lelaki wahai Muhammad? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian satu orang lelaki lagi kata, wa qala al-akhar. Bagus juga dia tanya soalan ni. Kalau mungkin para sahabat yang ada adab yang tinggi mungkin takut nak tanya soalan ni. Sebab soalan ni macam menunjukkan orang tu rasa berat dengan syariat. Tapi Allah datangkan orang Arabi, orang yang kata kasar-kasar sikit, sahabat Rasulullah SAW juga. Maka dia kata, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni qad kathurat alaina, dah bertambah-tambah dah ke atas kami. Mungkinlah kita pun tahu zaman tasyrik kan, Rasulullah datang hukum. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina, syariat Islam ni dah bertambah banyak pada kami ni. Maka dia kata, fababun natamassaku bihi jami'. Maka apakah pintu yang kalau kami berpegang dengannya dia akan jami', maka dia akan menghimpunkan yang lain-lain. Maka Rasulullah kata, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Maka hendaklah lidah kamu itu sentiasa basah dengan zikrullah. Lidah yang basah dengan zikrullah ni maknanya apa? Maknanya yang memperbanyakkan zikrullah. Sehingga orang yang memperbanyakkan zikrullah ini akan merasa bahawa kelalaian itu satu kesalahan. Sebelum hatinya hidup, sebelum dia mengambil berat tentang zikrullah, dia tak akan dapat rasa itu. Dia tak akan dapat rasa bahawa lalai itu satu kesalahan. Tetapi apabila hatinya mula hidup, dia mula melihat kehadiran hatinya, rasa hatinya dan ibadah. Jadi Rasulullah kata, hendaklah lisan kamu, lidah kamu itu sentiasa basah dengan zikrullah, iaitu banyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kenapa juga kita kena ambil berat tentang zikrullah? Kerana Rasulullah dah bagi tahu sebenar-benarnya penyakit kita ni, kelemahan umat Islam ni adalah kerana penyakit hati, iaitu penyakit cinta dan benci. Saya bawa hadis juga. Daripada Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis Sunan Abi Daud. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasulullah kata hampir-hampir masa nanti umat-umat yang lain sekeliling kamu ni akan saling berlumba-lumba ataupun bantu-membantu untuk menyerang kamu seperti mana orang yang nak makan berebut-rebut nak makan. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Adakah kerana kami pada tu ya Rasulullah, pada waktu tu kami ni sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Rasulullah, bahkan kamu pada hari tersebut ramai. Kita hari ni berapa bilion? 2 lebih bilion umat Islam. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kamu ni ibarat buih-buih air. Maksudnya banyak tapi tak kuat. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah akan tarik daripada hati musuh-musuh kamu rasa takut kepada kamu dan
wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Allah akan campak ke dalam hati-hati kamu ni penyakit al-wahan. Faqala qail, maka satu orang sahabat berkata, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, apa itu wahan yang dicampakkan hati kami ni? Maka Rasul kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan mati, iaitu tidak cintakan kurang rindu. Bukan tak percaya, kurang rindu. Tak rindu kepada alam akhirat, tak rindu kepada apa kita panggil kepada disebut dalam sebagai hadis kepada jihad dan sebagainya. Jadi saya ada mendengar satu orang ulama kita sebut, bila Rasulullah bagi tahu pada kita penyakit kita, yang ketika kita lemah ni, datang orang musuh-musuh Islam datang untuk menyerang kita ni, ketika itu kita ada penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit cinta dan benci. Iaitu benci dan cinta ni adalah daripada penyakit hati. Maka Syekh tersebut menunjukkan bahawa ubat bagi penyakit cinta dan hati ini adalah ilmu tasawuf. Kenapa? Kerana ilmu tasawuf lah yang membahaskan secara mendalam, dan ilmu tarikah ni lah yang membahaskan cara mendidik atau membersihkan hati. Kenapa? Dengan amalan tersebut, maka dia akan dapat membetulkan rasa cinta dan rasa benci. Hari ini orang tak dapat rasa cinta tu ibadah. Kalau kita fahamlah, sebenar-benarnya cinta ni di antara setinggi-tinggi ibadah. Sebab tu kita akan dibangkitkan dengan orang yang kita paling cintai ketika kita mati. Kan satu orang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, ya Rasulullah, apa kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Rasulullah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah akan berlakunya kiamat? Maka Rasul kata, ma'adattalah, apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat? Itu yang lebih penting. Maka dia kata, aku tak sediakan perkara yang banyak ya Rasulullah, aku solat tak banyak, ibadat tak banyak, tapi aku cintakan Allah dan Rasulnya. Maka Rasul kata, anta ma'aman ahbabta, ataupun sebagian riwayat kata, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Jadi kata Saidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, kami para sahabat tidak ada perkara yang lebih menggembirakan kami setelah kami masuk Islam lebih daripada hadis ini. Lebih daripada hadis di mana seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang paling dia cintai ke akhirat nanti. Ke akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang paling cintai. Kata Anas bin Malik, amalan aku tak macam Rasulullah, ibadat aku tak macam Sayyidina Abu Bakar, tak macam Umar radhiyallahu anhu. Tapi tanpa syak lagi aku mencintai mereka bertiga dan aku harap dibangkitkan bersama mereka bertiga. Jadi para sahabat, walaupun kita kata berbeza-beza tahap pengorbanan, ibadat dan sebagainya, tapi dalam bab cinta mereka pada Rasulullah, tak ada isu. Tak ada isu. Mereka tanpa syak lagi, Rasulullah adalah orang yang paling mereka cintai. Bila ditanya pada Senali kan, bagaimana rasa cinta pada Rasulullah tu, maka ibarat lebih cinta pada Rasulullah ibarat daripada nakkan air ketika sangat dahaga di hari yang sangat panas. Macam tu sekali digambarkan. Maksudnya apa? Masalah hati. Jadi dengan apa kita panggil, dengan tariqah dan zikrullah ini, maka insya-Allah kita akan dapat beribadah itu dengan rasa hati. Tu simple ayat lah, ayat yang simple tu. Beribadah dengan hati yang hidup, hati yang mula bangun tidur, hati yang mula merasa, dan bila kita merasa itu, kita dapat melihatlah keaiban-keaiban diri kita dan seterusnya kita cuba baiki diri kita, insya-Allah. Ya, begitulah untuk orang awam. Tapi kalau untuk pemimpin, saya syorkan dah banyak kali disebut, mohonlah bawa tubuhkan enakmen tarikat tasawuf agar masyarakat terpandu untuk memilih tarikat-tarikat muktabar, supaya tidak tersesat dengan pendakwa-pendakwa di luar sana, golongan mak lipat lah kan. Ya, terima kasih, minta maaf. Terima kasih kepada Dr. Abdullah, di mana antara cadangan dia adalah tubuhkan enakmen. Dan mungkin soalan ni terkait dengan soalan yang kita ingin ajukan, soalan terakhir kepada Tuan Guru Ahmad Rozaini, di mana mungkin masyarakat awam di luar sana dia akan ada satu soalan. Dekat mana nak cari guru, dekat mana nak cari madrasah ni
Dan bagaimana mereka nak kena pasti yang betul atau yang sebaliknya. Dan mungkin daripada pandangan Tuan Guru, apa lagi kaedah yang boleh kita aplikasikan untuk mengamalkan tarekat ini menjelang akhir zaman, dan bagaimana kita nak terangkan bahawa ini bukan satu kesalahan pun mengikut undang-undang. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tengok senarai daripada soalan yang dikemukakan tu, nama-nama tarikat memang banyak dah. Cuma kita tak kenal guru siapa yang betul-betul yang bawa atas jalan tarikat tu. Allahumma salli wa sallim ala. Kalau nak sebut nama guru, madrasah mana, sekolah mana, selalunya bab-bab macam ni dia ada, tapi kalau ada guru pun mereka tak nak sebut macam mana, mereka tak suka mereka ni diwar-warkan untuk bagi tahu guru tarikat, siapa nak ambil tarikat, belajar agak dia. Mereka bukan macam tu. Guru-guru tarikat ni dia bukan macam tu. Dia istilah kalau zaman kita ni dia sebut dia low profile lah. Mereka memang ada amalan, ada tarikat. Cuma siapa yang bersungguh, memang dia akan cari. Dan bertemu buku dengan arwah ya. Dan memang selalunya tanggapan dalam masyarakat ni yang ada, mereka akan menganggap tarikat ni pergi ambil amalan, ambil sanad, bawa balik, lepas tu amal lah. Yang tu yang biasa kita jumpa lah. Sebenarnya bukan macam tu. Kerana dia bukan orang kata ambil amalan sanad, betul balik tarikat zikir. Tak jadi macam tu. Dia kalau saya punya ibarat, contoh untuk faham mudah, dia macam pergi beli buku kungfu, betul balik, baca buku kungfu, bersilat kan. Tak mahu ya. Tak boleh silat kan. Patah kaki ada. Tergeliat sakit awat. Tak jadi try kan. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti berguru. Pula tu berguru pula dengan datang pun dengan ikhlas hati terbuka dengan bahasanya bekas kosong. Guru betul tu mesti dah kan. Nama tarikat apa, saya sebut dengan bahasa umum itulah. Mesti tarikat Sahih Muktabar, guru amalan pula tu, guru-guru dia pula yang atas nama amal tarikat. Memang tidak ada apa-apa yang menyalahi dengan syariat. Tu dia punya kayu ukur dia lah. Kerana orang yang memang di atas jalan tarikat yang betul, dia mesti lagi kuat tarikatnya dengan bahasa gitu, maka akan lagi kuat penzahiran syariat. Dengar elok ayat tu. Siapa yang lagi kuat amalan tarikatnya, siapa yang lagi kuat makrifatnya, kalau saya nak gunakan istilah tu, siapa yang lagi arif dia dengan Allah Ta'ala, maka akan lagi kuatlah ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Kita tengok pada Nabi SAW sendiri, dia boleh semayang sampai satu rakaat, berapa juzuk semayang, berapa juzuk rakaat dia baca dalam satu rakaat dia. Sehingga bila ditanya Rasulullah tentang ibadat malam dia, Sayyidina Aisyah kata Rasulullah tak pernah lebih daripada bulan Ramadan ataupun lain bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Semayang tu semayang witir Rasulullah SAW. Hari-hari 11. Dan Sayyidina Aisyah bila ditanya tentang ibadah Rasulullah ni, dia kata la tasal an tulihinna wa husnihinna. Kamu jangan tanyalah panjangnya Rasulullah semayang dan cantiknya semayang dia. Maksudnya orang yang lagi arif dengan Allah Ta'ala, lagi kenal dia dengan Allah Ta'ala, lagi akan kuat syariat dia. Jadi asal saya nak sebut ialah nak tengok orang ni jalan dia betul tak betul, nak tengok guru mana kita nak bertarikat, bersyariat gitu. Kita nak belajar dengan dia, tengok lagi istilahnya dia kenal Allah Ta'ala, lagi makin bersyariat dia. Lagi ketat dia jaga. Mata dia lagi dia jaga. Makan minum dia lagi dia jaga. Masa dia lagi dia jaga. Pergaulan dia lagi dia jaga. Semua kehidupan dia akan jaga. Syariat dia lagi dia jaga. Dia tak mau lah apa-apa yang jangan kata benda haram, benda makruh, syubhah pun dia tak nak lah. Saya ada kawan-kawan saya yang memang dia atas jalan ni, dia kalau boleh air kerajaan pun dia tak mau minum. Kasar sikit.
Siapa? Ada cupah duit kerja kata dia. Oh, sampai macam tu. Kalau boleh minum air hujan dia. Tak apa air pouring daripada bumi. Air kerajaan tak nak. Sampai macam tu. Dia punya faham tu. Dan dia punya alert sangat dengan benda-benda macam tu. Tambah duit ni kata nak buh bank. Tak nak lah kata dia. Seboleh elak-elak lah kata dia. Tambah nak ambil loan apa tak pasal. Tak usik langsung. Nak simpan duit kat bank kata dia. Tak nak jalan dah ni baru masuk bank. Dia sampai macam tu lah. Dia punya nak jaga syariat tu supaya jangan ada benda-benda kalau yang haram makruh tu, yang ada nama syubhah pun kalau boleh tak nak masuk kaki. Gitu. Tak ada majlis ada kalau pergi kenduri dengan muzik gedung tak keluar kereta lah. Aku tak mau pergi lah. Tengok pula campur lagi perempuan hoha duk bertepuk ni bertepuk muka aku. Ada gambar ke apa gambar pengantin ni. Ni kata dia ada gambar orang dia tengok gambar tu pun dia tak pergi kenduri lah. Tak turun kereta lah. Saya nak bagi buat misal lah, nak kata macam mana nak kenal ciri-ciri guru-guru yang bersyariat, apa nak tarikat tempat madrasah apa, saya tak sebut secara khas gitulah. Jadi kenalilah apa ciri guru dan ciri kehidupan dia yang kita nak kata ahli hakikat, ahli makrifat yang betul-betul atas menepati syariat. Nah, kalau kata dah nama tarikat ni, betul tarikat tu. Pasal ramalan ni antara yang mencemarkan yang kita tengok jadi rosak tu, pencemaran macam ni lah. Nama ahli tarikat, nak semayang pun tidak, isap okok kuat, nak cerita tarikat, isap okok dulu. Oh, cerita Allah Ta'ala, cerita Nabi Muhammad, isap okok dulu. Isap okok benda, merokok membahayakan kesihatan lah, tak kerti baca. Sikit lah saya sebut dengan bahasa-bahasa gitu kan. Jadi saya nak cerita apa, sekali lalu untuk kenal perjalanan lah guru, madrasah, kita nak tengok di mana tu saya sebut umum gitu. Dan kaedah kita dalam syariat ni, kalau saya nak sebut sikit pendekatan macam Dr. Abdullah Jalil dah sebut satu pendekatan alhamdulillah bagi saya memang perlu untuk bagi penjelasan itu, yang perjalanan tarikat ni dia lah sebenarnya adalah satu perasaan kejiwaan dalam hati. Yang saya mengaji perguruan yang saya terima, kita buat misal gini lah. Kalau kata kita sembahyang nak khusyuk kan. Khusyuk ni perjalanan hati. Macam mana dalam hati tu kita boleh rasa kita rendah diri. Allahu Akbar, Allah hebat, aku kerdil, aku asghar. Yang tu pun sudah lah. Macam bolehkah kita rasa kita kerdil, terlalu kerdil sangat, kita makhluk, Allah khalik. Kita mamluk, kita dimilik, Allah malik aku. Allah, dia malik, memilik aku. Kederat kita pun dia yang beri. Nak rasa kehinaan diri, nak rasa berhajat diri tu. Saya ngaji Tutup Guru sebut, jadi perjalanan tarikat ni perjalanan macam mana? Dia perjalanan nak mengajar macam mana supaya kita faham ada kontekstual, ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala, perjalanan batin. Macam mana nak hadir hati. Satu kalau nak khusyuk, saya ngaji Tutup Guru sebut macam ni kan. Misal dia sebut simple je, khas je atas nak sebut tarikat lah kan. Nak khusyuk tu macam mana? Nak khusyuk dalam semayang tak pernah hadir hati di luar semayang. Macam mana nak boleh hadir hati dalam semayang? Simple je, cuba fikir, renung-renungan sikit. Kalau tak pernah di luar semayang, kita duduk, ada istilah tafakur, fikir, hati hadir, sebut zikir lah, contoh zikir yang paling masyhur, afdhalul zikir, la ilaha illallah. Nak faham la ilaha illallah tu, la ilaha illallah. Apa maksud dia? Memang dasar tarikat pun terah dia kat situ lah. Kau faham tak la ilaha illallah tu? Boleh faham la ilaha illallah tu? Kau faham apa bila sebut la ilaha illallah tu? Boleh hadir hati tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Luar semayang kau boleh hadir tak hati ke Allah Ta'ala? Macam mana dalam luar semayang tu boleh hadir hati, yang itulah nak bawa dalam solat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak rasa hebat ke dia? Ya Allah ilah. Aku makhluk ni tak dapat duduk kedudukan ilah sama sekali. Teras dia memang di situ. Jadi perjalanan tarikat ni perjalanan untuk menzahirkan tauhid kita, la ilaha illallah tu yang kita belajar dalam akidah, bersama dengan fiqh peraturan zahir mesti betul, bersama hadir hati yang isyarat telah disebutkan beberapa hadis yang ke arah itu tadi, ka'annaka wa anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu buat ibadat, maksud taat ni seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Semestinya bukan melihat dengan mata, mesti melihat dengan hadir hati, dengan
yakin Allah wujud, dia wajib wujud, aku mungkin wujud, dia yang wujudkan aku. Mesti dengan ilmu, pencerahan, arif, faham perjalanan akidah, yang dapatkan tauhidkan Allah Ta'ala, yang bila tauhidkan Allah Ta'ala ni keluar daripada kufur, syirik, munafik, riddah, keluar semua ni. Pasal hati dah memang hadir ke Allah Ta'ala, rasa kehebatan pada dia. Jadi perjalanan macam inilah yang kita nak jumpa guru, siapa boleh ajar, siapa boleh asuh, siapa boleh bawa. Ilmu yang dia ajar tu satu, tu pun baru teori. Macam mana nak praktikal dia? Ada kaifiat pula untuk nak bawa, nak hadir hati. Antara saya sebut ni, kaedahnya tu yang nazar, sumpah. Mungkin terlalu berat pasal nak bayar kifarat. Kalau tak pun, apa kaedah tu yang jadi istilah wirid. Ada wirid lah bahasa yang dia pakai. Wirid, yang ni mesti habis banyak ni. Perangkaan itu ialah supaya dapat satu tarbiyah, ada riadah, ada latihan. Ada latihan. Lepas tu latihan pula, kalau latihan lembek-lembek tak jadi. Dia mesti latihan dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh. Baru nak boleh dapat. Yang tu adalah proses dalam untuk nak menghasilkan macam mana untuk latihan jiwa tu supaya memang boleh dapat apa yang sepatutnya dihasilkan. Khasnya dalam bab nak hadir hati. Itu yang saya buat misal lah. Kalau saya dengan pelajar-pelajar saya pun, kalau orang tanya pun saya buat misal gini. Orang nak hafal Quran. Nak hafal Quran dia kau boleh baca macam ni. Misalnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Hampir tak ngapai tu. Dia. Lanjut oi. Tak cukup duduk berdiri, bangun, buka Quran. Ada tak orang kata bila orang hafal Quran tu orang gila ada? Engkau lah gila. Tak jadi kau hafal nak. Bagi Quran tu, bagi suku juzuk 27 ke, surah Ar-Rahman kau hafal tak? Berapa jam? Setengah jam hafal tak? Surah Ar-Rahman. Try tak? Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Hafal tak? Macam mana kau hafal? Takkan baca pun tak boleh, macam mana nak hafal? Baca tu. Tak ada satu orang pun kata kalau duk hafal itu ada orang kata orang gila. Betul tak? Pasal apa? Dia latihan. Latihan ni mesti tough, mesti kuat. Padahal nak baca Quran tak ada letter tu. Tapi nak hafal macam tu. Saya nak tunjuk sikit dan kata, tu yang ahli tarikat ni, nak hadir hati. La ilaha illallah. Bukan semudah tu tau. La ilaha illallah hadir hati. Try tengok. Kan? Hati yang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu nak tough tu. Macam mana pun ada juga zikir yang perlahan. Ada cara, ada tu yang ada kaifiat. Macam mana supaya hak zahir, batin. Untuk hak batin pula, bukan saja nanti pula, bukan pula gerakan itu yang nak dicari. Takkan hafal Quran dalam yang Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Takkan macam tu. Takkan matlamat dia macam tu. Jadi kalau ahli tarikat bukan zikir dia, bukan macam tu. Itu bukan matlamat dia. Itu latihan. Itu latihan. Itu latihan. Kalau tak ada latih, memang selalunya tak hasil lah. Terlatih pun tak dapat. Bersilat nampak macam tu try lah. Sikitlah saya buat misal gitu. Nak menunjukkan kata apa yang kita nak bagi hasil, khasnya atas kita nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, nak hadir hati tu ke Allah dan Rasul. Pasal kita punya matlamat kita dalam buat tarikat ni Allah Rasul. Dapat hadir hati ke Allah Ta'ala, dapat kasih kepada Nabi SAW. Macam mana kisah para sahabat yang Dr. Abdullah Jalil sebut ni, memang best sangat nak cerita tu. Pasal memang para sahabat ni, walaupun amalan ni tak banyak, tapi bila ada Rasulullah, dia seronok dengan Rasulullah. Kasih dengan Rasulullah. Duduk dengan majlis ni, Rasulullah duduk dengan Rasulullah, sedap. Duduk dengan Rasulullah. Itu yang kita disuruh duduk majlis dengan ulama, tutup guru, orang yang tenang-tenang hati, orang soleh. Duduk ni, jalisil ulama, duduk dengan para ulama, duduk dengan mereka. Duduk mereka ni pun kita dah boleh ingat Allah Ta'ala. Dia sedia pun duduk zikir. Kita tengok dia pun seronok, sejuk hati tengok dia. Duduk majlis dia pun kita dah seronok dah. Yang tu kot lebih kurang, masa lagi ambil cerita panjang sangat kan. Masa kita tu batas. Kena ngaji lain lah tu. Wallahualam, saya serah balik pada moderator. Lebih kurang, wallahualam. Baik, terima kasih. Masya Allah. Satu penerangan yang kata simple, padu dan mudah difahami lah. Bahasa sangat mudah difahami. Dan sebelum kita masuk ke bahagian kesimpulan, beberapa komen daripada pembaca ingin kita saksikan. Daripada Tok Ngah, katanya bahasa mudahnya kalau duduk dengan kaki lagu, kaki lepak karaoke, lepak kedai kopi main dam, dan haraplah nak
dapat jalan atau nak kenal guru tarikat sebenar. Tapi kalau duduk di tempat yang elok, kau dengan orang yang elok, insya-Allah rezeki akan jumpa dengan guru yang betul. Dan daripada Walidah FT, tarikat bukan setakat zikrullah tapi menegakkan sistem hidup bersyariat. Dan daripada Wahab Razif, bukan lagi menjelang akhir zaman, tapi kita sudah pun berada di pertengahan akhir zaman. Baik, dan sekarang ni jam sudah menunjukkan pukul 11.03 malam. Jadi kita buka kepada para panel seminit dua bermula dengan Prof. Abdul Manam untuk mengulas, memberi kesimpulan tentang tajuk hari ini, tarikat rahsia pemimpin untuk lebih kuat dalam masyarakat. Silakan. Tarikat ni secara mudahnya dia dapat disimpulkan dia merupakan suatu sistem yang tersusunlah untuk manusia menghayati agamanya. Jadi dari aspek akidahnya, dari aspek fiqahnya dan juga akhlaknya tu. Jadi sistem tu dia akan meningkatkan dari segi tahap penghayatan. Kalau akidah menjadi lebih kukuh, kalau pengamalan fiqh menjadi lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih hati-hati, aspek akhlaknya semakin timbul, semakin terselah akhlak yang baik. Itu dapat saya simpulkan tentang konsep tarikat tu. Cuma berkait dengan persoalan yang dimukakan tadi tu satu saja, iaitu bila ada antara audien tadi tu yang menyatakan bahawa tarikat ni bukan sekadar zikrullah tapi dia merupakan penghayatan agama secara menyeluruhnya tu, lebih kurang begitulah. Memang betul sekali, itu tidak dinafikanlah. Sekalipun tarikat ni memberikan keutamaan kepada zikir, tapi bukan itu semata-mata. Zikir tu alat dia, alat untuk mencapai sesuatu. Dia macam kereta lah. Kalau kereta ni nak suruh berfungsi semua benda tu, dia mula dengan minyak dia tu. Mula minyak, enjin jalan melek, maka lampu pun nyala lah. Lepas tu wiper pun gerak lah, kereta pun berjalan lah, horn pun bunyi lah, dan macam-macam lagi lah. Jadi dia macam tu juga. Zikir ni, tarikat bukanlah zikir, tetapi bukanlah zikir semata-mata, tapi dia sangat penting dalam tarikat itu kerana dia akan menjadikan banyak perkara lagi berfungsi dengan baik. Itulah yang dapat saya simpulkan secara ringkas lah. Dan bagaimana pandangan kesimpulan daripada Dr. Abdullah? Silakan. Terima kasih. Jadi secara ringkasnya beginilah. Kita dah lihat bahawa hakikatnya tariqah ini adalah satu perkara yang tidak asing di dalam disiplin Islam, tetapi akhir-akhir ini menjadi asing kerana ada faktor-faktor tertentu lah yang kita sebutkan tadi. Cuma kita sebagai orang awam ni, kita kena banyak bersangka baik dengan para ulama. Itu bagi saya tu paling penting sekali lah. Kalau kita tidak faham, jangan kita cepat menghukum. Kita tak pernah dengar apa itu nama-nama tariqah, dan kita tak pernah, mungkin kita tak tahu apa kitab-kitab tariqah contohnya lah. Tapi jangan cepat-cepat kita menghukum ataupun jangan cepat-cepat kita menolak dan menyalahkan. Jangan begitu. Kita kena sangka baik bahawa para ulama sebenarnya jauh lebih faham agama dengan kita. Jauh lebih nak ikut Al-Quran dan Sunnah lebih daripada kita. Bahkan mereka mengikutnya secara zahir dan batin. Jadi jangan kita panggil kita sebagai masyarakat awam jangan terlalu tergesa-gesa untuk menolak dan sebagainya. Kita banyakkan bersangka baik dengan para ulama. Bersangka baik dengan para ulama tariqat tasawuf ni. Dan mereka lah tok guru kita juga. Ulama-ulama yang dengannya sampainya agama Islam pada kita. Dan kita di Tanah Melayu ni manhaj tariqah umumnya adalah manhaj tariqah Imam Ghazali. Ilmu tasawufnya begitu, tariqahnya begitu. Maka alhamdulillah kita ada panduan yang umum. Mungkin panduan yang khusus tu perlukan apa kita panggil tarbiyah secara khusus. Tapi sangka baiklah, banyak-banyak sangka baik dengan para ulama. Jauhkan diri daripada golongan yang mencela, mencaci ulama. Jauhkan diri sejauh-jauhnya. Lagi moga-moga Allah SWT akan bukakan sedikit pintu kefahaman. Kerana adab kita tu, insya-Allah akan jadi pintu kita lah. Jalan kita untuk pergi meniti perjalanan para ulama, insya-Allah. Itulah pesan saya. Baik, dan yang terakhir kita buka kepada Tuan Guru untuk memberi kesimpulan bagi tajuk hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kesimpulan nak buat lebih kurang macam ni lah. Pasal tarikat ni
Dialah sebenarnya satu bab untuk islah qalbi, nak baikkan hati. Hati kita nak baik ada dua tempat yang besar dia. Apa dia? Nak kasih Allah, kasih Nabi SAW. Kasih Allah ni, kita kalau ikut dengan Allah Ta'ala ni isyarat Al-Quran, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang ada iman ni sepatutnya dia sangat kasih dengan Allah Ta'ala. Pasal kalau orang bagi RM10, lagi kita seronok kan, bagi RM10,000, Allah bagi kita tak ada angka nak boleh sebut apa. Dia bagi nyawa apa, mana ada kedai yang jual. Sepatutnya mesti asyaddu hubban lillah. Pun jalan dia nak pergi tu macam mana? Jalan nak perlu. Dia tak dapat tidak, tu yang terasnya ilmu tauhid dengan perjalanan syariat yang perlu dibuat taat bersama dengan macam mana nak bagi hadir hati. Itu adalah islah qalbi yang pertama atau istilahnya ma'rifatullah. Dan cuma kita kadang kita mengasingkan dia. Ni tauhid, ni fiqh tu tahu memang pengasingan tu ada. Tapi sebenarnya dia 3 in 1 kalau nak sebut tu lah. Yang 3 serangkai tu bahasa orang tua kita dulu. Pasal dia kalau tengok ilmunya memang pengasingan tapi sebenarnya duk sekali. Cuma kalau kita tak ada, kita akan faham tiang fiqh saja, tak ada tasawuf, tak ada. Semayang jasad aja. Qalbi tak hadir langsung. Tak pernah belajar pula macam mana nak hadir hati. Tak pernah belajar pula nak faham la ilaha illallah, nak faham Allah macam mana nak rasa kerdil diri. Tak pernah belajar. Jadi yang tu yang rasa asing, yang ni pelik, padahal kita yang pelik. Padahal kita tak dapat pengajian yang sempurna. Yang tu yang pertama lah. Yang kedua adalah dengan Muhammad SAW. Macam mana supaya nak boleh kasih. Pasal dia adalah yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Dia yang mengajarkan kita supaya macam mana kita punya perjalanan hidup ni, bab ibadatnya, muamalatnya, syariatnya, adabnya, akhlaknya, macam mana peraturan hidup kita sekalian ni mesti nak sampai ke Allah Ta'ala tapi mesti tunjuk ajar berdasarkan syariat yang telah diajar oleh Nabi SAW. Bersama dengan tu kasih sangat Rasulullah pasal apa? Pasal dia se-afdal makhluk. Yang dia rahmatan lil alamin. Kalau tak kerana dia, tak ada apa kita. Kita dapat sembahyang jemaah, dapat Lailatul Qadar, Ramadan apa, dapat Idul Adha, Aidil Fitri. Tak ada lain kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tarikat ni sebenarnya nak ke sana untuk ke Allah Ta'ala dan juga nak dapat kasih pada Nabi SAW. Wallahualam. Baik, dan dengan itu terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru dan antara komen terakhir yang ingin kita bacakan daripada Walidah katanya harap ada lanjutan akan datang. Dan daripada Wahab Razif katanya kunci utama untuk amalkan tarikat ini adalah adab nombor 1, amalnya jatuh nombor 2, kalau ada fail amalnya pasti ke laut. Jadi insyaAllah perbincangan rakyat Melayu kita punya objektif adalah untuk memberi pendedahan sebegini kerana kita tidak mahu ada lagi rakyat Malaysia yang beranggapan tamat sekolah lepas SPM atau masuk IPT, bekerja, habis. Mana macam tadi Doktor ada sebut, kita ada banyak benda yang kita terlepas dan harapnya ini antara pendidikan awam secara alternatif lah. Sambil-sambil santai lepas waktu kerja, kita dapat ilmu-ilmu insyaAllah yang boleh kita sama-sama dalami lagi. Dan dengan itu perbincangan rakyat di Melayu ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Abdul Manan Muhammad, pensyarah pengajian umum dan pendidikan lanjutan UNIZA, kepada Dr. Abdullah Jalil, pensyarah ekonomi dan Muhammad Yusim. Begitu juga dengan Tuan Guru Ahmad Rozaini Abdul Rahman Al-Hajari yang merupakan mudir Pondok Akademi Darul Turun Al-Hajari kerana sudi berkongsi pendapat, buah fikiran dan juga perkara-perkara penting mengenai tarikat yang merupakan rahsia bagaimana seorang pemimpin itu mampu menjadi kuat dalam masyarakatnya. Dan dengan itu perbincangan rakyat demi Melayu sudah sampai ke hujungnya. InsyaAllah pada minggu depan kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.